نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang dikasihi tuan pengurusi majlis, pengurusi Masjid Ibnu Abbas, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita meneruskan program agama yang berkait dengan ibadat sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu bahawasanya sembahyang adalah salah satu daripada rukun Islam. Sembahyang adalah suatu kewajipan yang diwajibkan oleh syarak kepada kita. Dan kalau kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata apa hak yang mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada orang yang memeluk Islam adalah sembahyang. Radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ar-rajulu idza aslama, mula-mula sekali mengajar kepada mentauhidkan Allah, kepada bersaksi bahawa aku adalah Rasulullah. Apabila mereka itu menerima perkara tersebut, maka mungkin khabar kepada mereka itu fa'alimhum, mungkin khabar kepada mereka itu sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka itu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sembahyang adalah suatu ibadat yang cukup mulia di dalam agama kita, suatu ibadat yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di dalam agama kita, sehingga kan ibadat sembahyang dinamakan juga sebagai tiang kepada agama, berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi di dalam kitab sunangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amuduhu salah. Kepala bagi perkara itu adalah Islam, manakala tiangnya adalah sembahyang. Dalam kita melaksanakan ibadat sembahyang, ada cara pelaksanaannya yang dinamakan sebagai berjamaah. Yang mana berjemaah ini adalah sembahyang yang terdiri di sana ada imam dan di sana ada makmum. Jadi orang hak yang sembahyang seorang diri dengan orang hak yang sembahyang berjemaah, daripada segi rukun, daripada segi syarat-syaratnya sama je. Dia tidak berbeza sebenarnya. Cuma melainkan dalam perkara-perkara tertentu ada sedikit perbezaan. Nanti kita akan sebut. Apabila kita mendirikan sembahyang secara berjamaah, maka di sana ada hukum-hukum yang tertentu yang ada pada makmum, yang mana tidak ada pada imam dan tidak ada pada orang yang sembahyang seorang diri. Sebagaimana yang kita sebut tadi, sembahyang mempunyai kedudukan yang cukup mulia di dalam agama kita. Dan agama kita juga menekankan kepada lelaki yang balik, yang berakal, yang tidak ada sebarang keuzuran untuk mengerjakan sembahyang secara berjemaah. Dia berbeza dengan perempuan. Perempuan sembahyang secara berjemaah tak ada masalah, dibolehkan. Akan tetapi tidaklah tuntutan sembahyang berjemaah kepada perempuan seperti mana tuntutan sembahyang berjemaah kepada para lelaki. Yang mana tuntutan mengerjakan sembahyang berjemaah, kalau tengok kepada hadis, ada hadis yang menyebut kelebihannya,
dan ada hadis yang memberi amaran keras kepada yang meninggalkannya. Sebagai contoh, hadis yang menyebut secara ataupun menyebut tentang kelebihan sembahyang berjemaah adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jama'ati tafdalu salatal fadhi bi 25 darajah." Dalam riwayat yang kedua, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jama'ati tafdalu salatal fadhi bi 27 darajah." Maksudnya sembahyang berjemaah dia melebihi daripada sembahyang seorang diri dengan 25 darjah. Riwayat yang kedua 27 darjah. Ada riwayat 25, ada riwayat 27. Berbeza dengan ikhlas kita. Semakin tinggi keikhlasan, semakin banyak gandaannya. Baik. Okey, itu daripada sudut kelebihan. Manakala daripada sudut amaran pula, di sana ada beberapa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada orang yang tidak sembahyang berjemaah. Antaranya adalah Rasulullah kata, "Aku ini untuk supaya kamu pakai himpun kayu api, lepas tu pakai sembahyang, lepas tu aku akan pergi kepada rumah orang yang tidak hadir sembahyang berjemaah. Aku nak bakar rumah dia." Oh, bakar rumah ni bukan perkara biasa, main bakar-bakar rumah ni. Jadi benda tu benda yang teruk. Dok mari sangat ke masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana ada amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak hadir sembahyang berjemaah, sebab itulah ada sebahagian daripada ulama sebahagian yang mengatakan hukum bersembahyang berjemaah bagi lelaki bukanlah sunnah muakkadah tetapi fardu ain. Tapi ini bukan pandangan yang masyhur. Kita kata ada pandangan sebahagian daripada ulama. Sebagai ulama kata orang lelaki yang tidak ada sebarang keuzuran mesti kena sembahyang berjemaah. Kalau tidak sembahyang berjemaah berdosa. Ada pandangan begitu. Walaupun pandangan yang masyhur dalam mazhab kita di antara sunnah dengan fardu kifayah. Perbezaan di kalangan ulama mazhab Syafi'i, hukum sembahyang berjemaah bagi lelaki ada yang mengatakan fardu kifayah dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kita kena ingat di sana ada hadis yang memberi ancaman. Yang memberi ancaman kepada orang yang tidak hadir sembahyang berjemaah, khususnya lelaki yang tidak mempunyai sebarang keuzuran. Sehingga kan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian daripada salaf dulu mengatakan bahawasanya orang lelaki yang tidak mempunyai sebarang keuzuran tapi tidak hadir sembahyang berjemaah, maka dia akan dituhmah sebagai golongan munafiqun. Dia akan dituhmah sebagai golongan munafiq suatu ketika dahulu di zaman salaf. Kerana antara sifat yang disebut oleh Allah Taala berkenaan dengan puak munafiqin adalah la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak berzikir, tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengerjakan sembahyang berjamaah, sebagaimana yang kita sebut dah sebelum ni sikit, di sana ada imam dan di sana ada makmum. Makmum apabila dia telah mengikatkan sembahyang dia dengan imam, maka di sana ada hukum-hukum yang khusus yang kita akan bincang selepas daripada ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pihak masjid edarkan saat ni adalah satu risalah yang kecil berkait dengan permasalahan makmum muwafiq dan makmum masbuk. Baik. Jadi hak ni mungkin lagi ada benda ada hak yang perlu diperbaiki sebab hamba baru tulis mareng siap malang. Tulis mareng siap malang. Jadi protostik malang. Dak nak tahu lah protostik malang. Jadi abang mari lewat sikit pagi ni. Jadi hamba pun dak nak oleh kerana jadual padat dah lah ni. Jadi hamba pun tulis pun 2-3 kali dah semok. Cuma mungkin ada lagi lah yang perlu diperbetulkan. Okey, tak apa. InsyaAllah kita akan cuba beri penjelasan daripada apa yang nota yang kita pegang. Permasalahan makmum muwafiq dan makmum masbuk. Kita dalam sembahyang berjemaah ni dia ada makmum ni khusus kepada makmum muwafiq dan makmum masbuk. Ni perbahasan ni khusus kepada makmum. Perbahasan khusus kepada makmum. Manakala perbahasan yang khusus kepada imam tu, waktu kita kena bincang mulalah. Sebab kita imam seorang je, makmum je ramai.
Jadi kita bincang untuk orang ramai dulu, baru kita bincang untuk orang yang sedikit. Jadi permasalahan makmum muwafiq dan makmum masbuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba tengok definisi muwafiq dan masbuk. Apakah yang dikatakan makmum muwafiq dan apakah yang dikatakan makmum masbuk? Ada sebahagian daripada masyarakat kita masih lagi terkeliru tentang hakikat muwafiq dan masbuk itu sendiri. Jadi permulaan dah sebut definisi dulu. Okey, muwafiq adalah seorang makmum. Jadi muwafiq adalah makmum. Muwafiq seorang makmum yang sempat semasa berdiri. Maksudnya semasa qiyam imamnya dia sempat sekadar masa berdasarkan kepada bacaan imam. Okey, ni yang dikenali sebagai makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang sempat ketika imam masih lagi qiyam, sebelum daripada imam rakaat, dia sempat ketika imam masih lagi qiyam, tempoh masa yang mana tempoh masa ni dapat dia baca Fatihah dalam tempoh masa tersebut. Okey, kita katakanlah tempoh masa baca Fatihah yang sederhana, maksudnya tidak laju dan tidak lambat, sederhana, ramai-ramai orang baca, lebih kurang dalam 27 saat. Okey, ini sebagai contoh, lebih kurang dalam 27 saat. Kita perlu mengambil masa 27 saat untuk menghabiskan Fatihah, tetapi dengan bacaan yang sederhana, tidak panjang, tidak laju dan tidak lambat. Seorang makmum ni dia mari Allahu Akbar, selepas daripada Allahu Akbar sehingga tu imam rakaat, dia sempat tempoh tersebut, maka dinamakan dia makmum muwafiq. Dia makmum muwafiq tidak disyaratkan dia mesti kena baca Fatihah, tidak disyaratkan. Sekarang ni ukuran muwafiq ataupun masbuk, dia kena tengok dia sempat tak tempoh tersebut. Ada sebahagian daripada buku dia meletakkan definisi makmum muwafiq adalah makmum yang sempat membaca Fatihah ketika imam qiyam. Okey, sebenarnya definisi muwafiq tersebut ataupun definisi muwafiq yang disebut oleh sebahagian daripada buku saat itu masih lagi belum bertepatan dengan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i dikira sempat tempoh, sempat masa, maka dinamakan dia makmum muwafiq. Okey, yang mana tempoh masa baca Fatihah saat itu kira tempoh masa pertengahan, sederhana, tidak laju dan tidak lambat. Tidak dikira dengan benda bacaan makmum, tidak dikira dengan bacaan imam. Sebab kadang-kadang tu imam baca laju, kadang-kadang tu imam baca lambat. Kita boleh baca laju, boleh kita baca lambat. Dia bukan kira dengan bacaan imam, bukan kira dengan bacaan makmum, tapi tengok dia dang dok tempoh masa tersebut. Dang tempoh masa tu dinamakan dia muwafiq. Okey, manakala masbuk. Masbuk adalah seorang makmum yang tidak sempat semasa berdiri, maksudnya semasa qiyam imamnya, sekadar masa bacaan Fatihah mengikut pembacaan yang pertengahan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muwafiq dan masbuk ia boleh berlaku ke atas seseorang makmum dalam semua rakaat. Sama ada pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dia masbuk dan muwafiq bukan hanya berlaku pada rakaat pertama sahaja, bahkan ia boleh berlaku pada setiap rakaat. Ukuran muwafiq ataupun masbuk, muwafiq dengan masbuk ni kita kena tengok tu macam saat ni kita khabar tu lah. Kalau sempat tempoh masa bacaan Fatihah yang sederhana ketika imam, maka adalah muwafiq. Kalau tidak sempat adalah masbuk. Okey, kita buat contoh masbuk 4 rakaat. Kita buat contoh masbuk 4 rakaat. Rakaat pertama masbuk, kedua masbuk, 3 masbuk, 4 masbuk, 5 masbuk. Baik. Latik kita nak sembahyang berjemaah, tak ada tu imam. Kita pun tolaklah orang muda tu seorang. Dia tak ampuh dah, dia buat keras dah. Kita tolak juga, naik dia. Kawan tak biasa jadi tu imam. Dia bukan semua orang biasa jadi tu imam. Walaupun kadang-kadang Quran pun bukan semua biasa jadi tu imam. Dan tak biasa jadi tu imam, dia ketor. Jadi apabila Allahu Akbar tu dia kira nak berhabis je. Nak berhabis sembahyang je. Main ketor gitu, gagak sudahlah takut pesang. Nak berhabis sembahyang je. Dia bahang Fatihah senapah. Sebagai contoh, Fatihah senapah. Allahu Akbar bahang Fatihah selalu.
Jadi kita kata lebih kurang dalam 10 saat aja dia baca Fatihah. Lepas tu dah baca surah pakai rakaat lalu. Okey, jadi makmum saat itu ketika qiyam imam, walaupun dia sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, tetapi oleh kerana dia tidak sempat tempoh untuk tempoh bacaan Fatihah yang sederhana sebelum daripada imam rakaat, maka dikirakan dia makmum masbuk. Okey. Masuk rakaat kedua gitu kau. Allahu Akbar, nyabahang Fatihah senapah. Di 10 saat, di 9 saat je. Sebagai contoh, dah kau. Jadi makmum masbuk pada rakaat kedua, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk kalau sekiranya berlaku perkara tersebut. Jadi kita kena faham bahawasanya yang pertama, apakah definisi makmum muwafiq dan apakah definisi makmum masbuk. Yang keduanya kita kena faham bahawasanya muwafiq dan masbuk bukan hanya berlaku pada rakaat yang pertama, bukan berlaku pada setiap rakaat. Baik. Dia kita nak tahu lagu mana, kita ni sempat ke dok tempoh masa tersebut. Tadi kita kata lebih kurang dalam 27 saat, lebih kurang. Adakah kita kena taijang ke ataupun tanda dengan headset ke sebelum dia semayang? Tak, bukan. Bukan begitu. Cara dia adalah kita agak-agak saja. Agak-agak. Aku agak-agak tanggapan aku, kuat sangkaan aku sempat. Tempoh tersebut, maka dikirakan kita makmum muwafiq. Tapi kalau kita agak-agak kita tidak sempat, maka ketika tu kita adalah makmum masbuk. Maksudnya kita agak-agak sahaja, apa yang zahir di sisi kita sahaja. Baik, tak perlulah taijang ke apa semua sekali. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita menyebut definisi makmum muwafiq dan definisi makmum masbuk, okey, jelas. Namun di sana ada sebahagian daripada ahli jemaah yang ketika dia mari lewat, dia pun Allahu Akbar, lepas tu imam rakaat, dia mari ragu-ragu, aku dah gedok sebenarnya. Kita kata dah, tengok zahir di sisimu lagu mana, sangkaanmu lagu mana. Tiba-tiba dia mari ragu-ragu, aku ni dah gedok tempoh tersebut. Maksudnya dia ragu-ragu, dia ni muwafiq ke, dia ni masbuk. Okey, ketika ragu-ragu, maka ada pandangan ulama yang mengatakan dia kena mengambil hukum makmum muwafiq. Okey, ada pandangan yang kedua yang mengatakan, pandangan yang pertama kan dia kena mengambil hukum makmum muwafiq, dan walaupun untuk imam rakaat, untuk imam i'tidal, tak ada masalah, dimaafkan untuk dia. Pandangan hak yang kedua dikata dia mengambil hukum makmum muwafiq. Maksudnya mesti dia kena habiskan Fatihah. Cuma kalau dia dang rakaat bersama dengan imam, kita ambil ada tulis lah, kita boleh buat hak yang bertulis. Nak mudah kita baca hak yang bertulis. Makmum yang ragu-ragu antara muwafiq dan masbuk, ia perlu mengambil hukum muwafiq, iaitu hendaklah dia menghabiskan Fatihah. Dan dia mendapat rakaat tersebut jika dia tidak tertinggal daripada imamnya lebih daripada 3 rukun yang panjang menurut pandangan Imam Ramli. Adapun menurut pandangan Imam Ibn Hajar, dia hanya mendapat rakaat tersebut apabila dia sempat rakaat dengan imam. Okey, Amba kena sebut sikit lagi. Kita dalam bab ni kita akan sebut beberapa kali Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar, yang mana kedua-dua ni adalah ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, yang kitab-kitab mereka dijadikan sebagai panduan, sebagai rujukan dalam fatwa dalam Imam Syafi'i. Jadi kesimpulan, kalau makmum saat itu dia ragu-ragu dia muwafiq ke masbuk, maka tetap dia kena menghabiskan Fatihah. Tetap dia kena menghabiskan Fatihah. Cuma dia sempat dah rakaat tersebut, mengikut Imam Ramli dia sempat kalau dia dah habis Fatihah sebelum daripada tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Nanti kita akan cerita apa maksud 3 rukun yang panjang. Lepas daripada ni fahamlah. Manakala mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia sempat rakaat tersebut kalau dia sempat rakaat bersama dengan imam. Kalau tidak sempat rakaat bersama dengan imam, maka dia tidak sempat rakaat tersebut. Okey, itu berkenaan dengan orang yang ragu-ragu. Cuma masalah 3 rukun yang panjang, sempat rakaat bersama dengan imam, nanti kita akan bincang panjang lebar selepas daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i terjadinya permasalahan muwafiq masbuk ni kerana 2 asas. Yang pertamanya kewajipan makmum mengikut imam, yang keduanya adalah kewajipan makmum membaca Fatihah.
Dua asas ni. Yang pertamanya kewajipan makmum mengikut imam, yang keduanya kewajipan makmum membaca Fatihah. Maka dua asas ni yang bersemu, supaya kita faham kenapakah terjadinya makmum muwafiq dan makmum masbuk. Okey. Yang pertamanya kewajipan makmum mengikut imam. Seorang yang menjadi makmum hendaklah dia mengikut perbuatan imamnya. Jadi apabila kita jadi makmum, jadi bermakna kita telah menambahkan sembahyang kita dengan sembahyang imam. Jadi sembahyang kita mesti kena ikut sembahyang imam. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Maksudnya sesungguhnya dijadikan imam adalah untuk diikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut imam dijadikan supaya kita ikut, makmum ikut imam. Sebab itulah antara syarat mengikut imam, syarat sembahyang berjemaah, syarat mengikut imam adalah mesti makmum kena ikut imam. Baik. Katanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka apabila seseorang makmum telah berniat mengikut imam, dia berniat mengikut imam, kemudian dia tidak mengikut perbuatan imamnya ketika itu, maka dia telah menyalahi suruhan Nabi yang menyuruh dia mengikut perbuatan imam dalam solat. Okey, kalau dia berniat untuk mengikut imam, tiba-tiba dia tidak mengikut perbuatan imam, maka dia telah menyalahi apa hak yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka hukum dia bagaimana? Okey, yang pertama, jika ia tertinggal daripada imamnya hanya satu rukun fi'li, maka tidak batal solatnya. Okey, kita dalam sembahyang kita ada rukun qalbi, kita ada rukun qauli, kita ada rukun fi'li. Sembahyang kita ada rukun sembahyang. Rukun sembahyang yang kita belajar 13. Yang mana 13 saat itu ada kala dilakukan oleh mulut. Dilakukan oleh mulut maksudnya dibuat dengan perkataan, maka dinamakan sebagai rukun qauli. Qauli ni rukun yang dinisbahkan kepada perkataan. Dibuat dengan perkataan kita, maksudnya dibuat oleh mulut kita. Okey, itu dipanggil rukun qauli. Lepas tu kita ada rukun yang dibuat oleh hati. Hati dinamakan sebagai rukun qalbi. Niat adalah rukun yang dibuat oleh hati. Okey, dua. Yang ketiganya rukun yang dibuat oleh anggota yang lain. Itu dinamakan sebagai rukun fi'li. Okey, kita ada rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Jika ia tertinggal daripada imamnya hanya satu rukun fi'li. Maksudnya satu rukun fi'li, satu rukun yang dinisbahkan kepada perbuatan. Nanti kita tengok contoh. Maka tidak batal solatnya. Kalau satu je tak batal solat. Contohnya, setelah imam selesai rakaat, iaitu imam telah bangun kepada i'tidal sedangkan makmum masih dalam qiyam. Okey, itu dipanggil tertinggal satu rukuk, tak batal sembahyang. Jadi makmum dak rakaat lagi, tu imam rakaat dah. Tu imam i'tidal, makmum dak rakaat lagi, dia baru kira tinggal satu rukuk. Sebab tu imam dak tinggal lagi i'tidal. Tu imam baru tinggal rakaat baru. Maksud tu imam baru selesai mengerjakan rakaat. Sedang berada dalam i'tidal, maka kira tu imam telah meninggal makmum hanya satu rukuk. Maka makmum pada ketika itu belum lagi batal sembahyang dia. Sebab dia menyalahi imam tidak teruk. Tak nampak teruk sangatlah, hanya sekadar satu rukun. Tapi perbuatan tu salah. Perbuatan tu salah dah. Okey, yang kedua, jika ia tertinggal dua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran, maka batal solatnya. Tapi kalau ada keuzuran, hak tu masalah lain. Contoh tertinggal dua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Ini contoh. Contoh dia, imam telah selesai i'tidal, iaitu imam turun kepada sujud sedangkan makmum masih lagi dalam qiyam. Makmum duk qiyam lagi, tu imam rakaat, tidak rakaat lagi, tu imam i'tidal, tidak rakaat lagi, tu imam turun kepada sujud, maka bermakna tu imam telah meninggal makmum dua rukun fi'li. Yang pertamanya rakaat, yang keduanya i'tidal. Maka batal sembahyang makmum kalau tidak ada sebarang keuzuran. Kalau ada keuzuran, maka hak tu masalah lain. Sebab itulah yang ketiga berbeza, jika ada keuzuran maka solatnya tidak batal seperti apa yang akan dijelaskan selepas daripada ini. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benda hak yang hamba nak jelas dalam nak jelaskan dalam ni, benda hak yang nak khabar dalam bab ni adalah kewajipan makmum mengikut imam. Makmum tidak boleh tertinggal daripada imam. Maka itu asas. Okey, lepas tu yang keduanya kewajipan makmum membaca Fatihah. Membaca Fatihah bagi makmum pada setiap rakaat dalam solat hukumnya adalah wajib. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maksudnya tidak sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
kita antara rukun solat adalah membaca Fatihah pada setiap rakaat, sama ada rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, antara rukun solat adalah membaca Fatihah. Yang mana Fatihah menjadi rukun solat yang pertama bagi imam, yang keduanya bagi orang sembahyang seorang diri, begitu juga kepada makmum. Makmum juga Fatihah menjadi rukun sembahyang bagi dia. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun masih lagi ada pandangan sebahagian daripada mazhab mengatakan tidak wajib bagi makmum membaca Fatihah. Okey, ada. Tapi mazhab Imam Syafi'i wajib makmum membaca Fatihah. Baik. Makmum yang sengaja meninggalkan Fatihah sedangkan Fatihah wajib atasnya, maka batal solatnya kerana dia telah sengaja meninggalkan rukun solat tanpa sebarang keuzuran. Okey. Dia tahu dah dia baca, dia perlu kena baca Fatihah ni. Dia tak baca Fatihah, sengaja malah aku baca. Tok imam rokok, dia pun rokok sekali. Tok imam tak baca Fatihah. Okey, sengaja meninggal rukun, ia membatalkan sembahyang. Sengaja. Kalau terlupa tu masalah lain. Baik. Kewajipan membaca Fatihah kadang-kadang gugur semuanya dan kadang-kadang gugur sebahagiannya pada makmum tertentu, iaitu makmum masbuk. Pada asalnya membaca Fatihah adalah rukun bagi sembahyang ataupun rukun sembahyang kepada makmum ataupun rukun sembahyang makmum. Makmum antara rukun sembahyang dia adalah baca Fatihah. Cuma di sana ada makmum yang tertentu Fatihah tidak menjadi rukun sembahyang kepadanya. Maksudnya gugur kewajipan dia baca Fatihah. Makmum mana yang gugur kewajipan membaca Fatihah? Iaitu makmum masbuk. Okey, kita kena ingat apa maksud makmum masbuk. Kita tengok, ingat definisi yang kita sebut sebelum ni. Iaitu makmum yang tidak sempat tempoh membaca Fatihah di waktu qiyam imam. Okey, itu makmum masbuk. Baik. Sebagai contoh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat contoh dah. Makmum ni Allahu Akbar, tu imam pun Allahu Akbar rakaat. Acu Allahu Akbar, tu imam rakaat. Jadi bermakna dia tidak sempat pun tempoh untuk membaca walaupun sepotong ayat daripada Fatihah ketika imam qiyam. Dia makmum masbuk. Maka ketika tu gugur Fatihah daripadanya. Apa hak yang dituntut kepada dia adalah rakaat bersama dengan imam. Kalau dia sempat tamakninah dalam rakaat bersama dengan imam, maka dia kira sempat rakaat tersebut dan gugur kewajipan Fatihah kepada dia. Okey, ini yang pertama. Yang keduanya, hak yang tidak gugur Fatihah keseluruhan tapi gugur sebahagian daripada Fatihah sahaja. Sebagai contoh, Allahu Akbar, tak imam rakaat lagi. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitah dak baca dah. A'udzubillah dak baca dah. Dia terus baca bismillah, alhamdulillah ar-rahman, patut imam rakaat. Maka ketika tu hak yang berbaki lagi daripada Fatihah gugur daripada dia. Maka apa yang dituntut kepada dia bukan menghabiskan Fatihah, bukan rakaat bersama dengan imam. Kalau dia sempat rakaat tumakninah dalam rakaat bersama dengan imam, maka dikira sempat rakaat tersebut. Kalau terbang nak berabi Fatihah juga, tiba-tiba tu imam iktidal, maka dia tidak sempat rakaat tersebut. Dia tidak sempat rakaat tersebut dan dia tidak boleh lagi rakaat. Mesti dia kena berada dalam iktidal bersama dengan imam. Okey, nanti kita akan bincang panjang lebar lepas daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekali lagi katanya kewajipan membaca Fatihah kadang-kadang gugur semuanya. Okey, semuanya. Yang contoh kita buat contoh pertama. Dan kadang-kadang gugur sebahagiannya pada makmum tertentu, iaitu makmum masbuk. Ini berbeza dengan makmum muwafiq. Makmum muwafiq dia tidak gugur kewajipan membaca Fatihah, melainkan mengikut pandangan sebahagian daripada ulama dalam hal-hal tertentu. Wajib makmum muwafiq menghabiskan Fatihahnya walaupun imamnya, ni kebiasaan begitu. Wajib makmum muwafiq menghabiskan Fatihahnya walaupun imamnya telah rakaat, tetapi jangan sampai tertinggal daripada imam sebanyak 2 rukuk. Sebab tadi kita kata dah, wajib makmum muwafiq mengikut imam, wajib makmum mengikut imam. Jadi ketika makmum muwafiq masih lagi berbaki bacaan Fatihah dia sedangkan imam rakaat dah, dia makmum muwafiq, maka dia pastikan kena habis Fatihah dia sebelum daripada imam meninggal dia dengan 2 rukuk. Tapi namun dalam keadaan tertentu dimaafkan kepada makmum muwafiq tertinggal daripada imam sehingga 3 rukun yang panjang. Okey, benda yang amba nak khabar di sini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makmum muwafiq ketika imam rakaat
tapi dia masih lagi berbaki ayat Fatihah, dah habis lagi, maka dia mesti kena habiskan Fatihah tersebut. Maka golongan ni, golongan makmum wafid, dia terbagi kepada dua ketika dia menghabiskan Fatihah. Ada kala dia hanya dimaafkan tertinggal memang 2 rukun je, lebih daripada 2 rukun tak boleh. Dan ada kala dimaafkan dia tertinggal daripada imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Dan kedua masalah ni kita akan perincikan selepas daripada ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi apabila bersebut 3 rukun panjang, dan lepas daripada ni kita akan sebut 3 rukun panjang, 3 rukun panjang, 3 rukun panjang, maka kita kena tahu apakah yang dimaksud rukun panjang di sini. Di dalam sembahyang kita ada rukun pendek dan kita ada rukun panjang. Rukun pendek kalau kita memanjangkan lebih daripada kadar yang sepatutnya, ia membatalkan sembahyang. Rukun panjang kita nak panjang banyak mana pun dipersilakan. Okey. Rukun panjang yang dimaksudkan dengan rukun panjang di sini adalah yang pertamanya rakaat, yang keduanya adalah sujud yang pertama, yang ketiganya adalah sujud yang kedua. Okey, ni yang sebagai rukun panjang. Manakala i'tidal, begitu juga duduk antara 2 sujud, ni dinamakan sebagai rukun pendek. Sebab itulah kalau orang i'tidal lama, batal sembahyang dia. Kalau orang duduk antara 2 sujud lama, batal sembahyang dia. Kalau dia sengajalah. Sebab i'tidal dengan duduk antara 2 sujud adalah rukun pendek. I'tidal ni adalah rukun hanya untuk memisahkan di antara rakaat dengan sujud yang pertama. Jadi kita rakaat kan? Jadi kita i'tidal adalah untuk memisahkan di antara rakaat dengan sujud yang pertama. Duduk antara 2 sujud adalah rukun hanya untuk memisahkan di antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Sebab itulah i'tidal dengan duduk antara 2 sujud adalah rukun pendek. Okey, rukun pendek tidak dikira dalam masalah tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Kalau kita capur sekali dengan rukun pendek, 5 rukun. Benda yang pertama rakaat, i'tidal, yang ketiganya sujud, yang pertama, yang keempatnya duduk antara 2 sujud, yang kelimanya duduk sujud yang kedua. Baik, kalau capur belakalah jadi 5 rukun. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, permasalahan makmum muwafiq yang dimaafkan tertinggal dari imam 3 rukun yang panjang. Okey, 3 rukun yang panjang kita faham dah, tanpa ada khilaf. Maksudnya sepakat antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli rahimahumullah. Semoga Allah Taala merahmati kepada 2 ulama ini. Baik. Yang pertama, makmum muwafiq yang lambat bacaan wajibnya kerana tabiat kejadiannya begitu dan bukan kerana waswah. Jadi memang pasal lambat, anjur baca. Okey, ingat makmum muwafiq makmum muwafiq. Maksudnya kalau tengok kepada tempoh daripada daripada takbiratul ihram dia hingga kepada tu imam rakaat, dia sempat untuk menghabiskan Fatihah kalau dia baca dengan bacaan yang sederhana. Maksudnya dia sempat tempoh bacaan yang sederhana setelah daripada dia takbiratul ihram, sebelum daripada tu imam rakaat. Cuma oleh kerana dia baca anjur, dia dah baca dah, dah baca dah, a'udzubillah dah baca dah, tapi pasal baca anjur dia ada orang lagu tu kan, ada orang lagu tu kadang-kadang cakap anjur, kita nak habis dengar dia tu rasa puas. Anjur cakap, baca Fatihah pun gitu juga, bismillah, tambahlah tumbah baca. Okey, baca anjur. Yang mana dia baca lambat ni adalah kerana memang sifat dia tu. Nak tekan-tekan dia dah boleh, memang sifat dia gitu dah, bukan sengeleng dia buat. Dia orang yang baca lambat, kadang-kadang dia boleh baca laju. Okey, hak ni hukum lain. Hak ni dia baca lambat memang gitu peseng dia, sifat dia gitu. Dah alih dah, jekah lagu mana pun dah alih kecing kalau menjekah dia kau. Ya ada orang gitu kan. Ada ayah dia memang tak boleh lambat-lambat, ada gitu. Ada orang tua tak boleh lambat-lambat. Anak jenis lambat pula, Allah nyejekah gayah dia, kecing kawan ni, dah memang tak boleh nak buat orang ni. Ni ada jenis orang lagu tu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makmum muwafiq ni dia lambat bacaan wajib dia. Jadi bila lambat bacaan, dia tu imam rakaat dah habis lagi. Maka kita kena tengok lambat saat ni tu sebab dia. Sebab sengaja dia ke atau bagaimana? Kalau sengaja dia, itu masalah lain. Nanti kita akan bincang kemudian. Dia ni lambat ni sebab dia, sebab memang
kerana tabiat kejadiannya begitu. Begitu benda sifat tak boleh nak laju-laju, anjur. Dan bukan kerana waswah. Dia ada juga orang yang lambat dia kerana waswah. Bismillah saja 8 kali duk ulang. Bis duk ulang 8 kali. Memang hak tu memang jadi lambat sungguh lah. Tu kerana waswah. Hak ni tak memang kerana sifat dia, bukan kerana waswah. Maka kata ulama, dia tetap kena menghabiskan Fatihah. Wajib dia kena habiskan. Baik, mesti dia kena habiskan Fatihah. Dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Pada asalnya tidak boleh makmum tertinggal daripada imam, kena ikut imam. Tapi dalam masalah ni, oleh kerana Fatihah tu wajib atas dia, maka dia kena baca Fatihah walaupun dia tertinggal daripada imam. Baik, ikut imam wajib, baca Fatihah wajib. Tetapi oleh kerana ada keuzuran pada dia, sehingga kan dia tidak boleh membaca Fatihah sehingga selesai, tiba-tiba tu imam rakaat, maka diberi kemaafan kepada dia untuk tertinggal daripada imam. Tetap wajib dia kena perhabiskan Fatihah. Dia habis Fatihah tu imam rakaat, tu i'tidal, tu imam sujud, tiba-tiba dia dah habis Fatihah ketika tu imam sujud, maka dia rakaat. Dia rakaat dah, dia dah habis Fatihah ketika tu imam sujud, dia rakaat. Lepas tu dia i'tidal, ikut kerja tu imam. Baik. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, dah nak habis lagi Fatihah tu imam bangun dah daripada sujud yang kedua. Okey, dia tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Rakaat, sujud pertama, sujud kedua. Tu imam kat kepala daripada sujud kedua, dah habis lagi. Maka apa hak yang perlu dia buat adalah kena ikut imam. Bukan rakaat, kena ikut imam. Mana imam duduk, lagu mana imam duduk. Dia lagu mana, tempat mana imam duduk, dia pergi kat tu imam lah. Kalau tu imam bangun duduk tasyahud akhir, dia kena turun duduk tasyahud akhir. Orang yang nak belajar tengok pelik mana makmum ni mari awal, tapi tiba-tiba dah rakaat pakai tu duduk lalu tasyahud akhir bersama dengan tu imam. Ni kih dia, kih makmum muafiq yang sepatutnya dia menghabiskan Fatihah. Tiba-tiba dah habis sehingga tu imam selesai daripada sujud yang kedua, masuk kepada rukun selepas daripada sujud yang kedua. Contoh, rukun yang selepas daripada sujud yang kedua, tasyahud akhir ataupun qiyam. Disama juga tasyahud awal. Walaupun bukan rukun, tapi dia mengambil hukum rukun di sini. Dengan maksud, kalau tu imam akad dah kepala daripada sujud yang kedua, maka apa hak yang diwajibkan kepada makmum tersebut adalah pergi kepada imam. Jadi kalau tu imam bangun qiyam pula, maka dia duduk qiyam mula. Nanti dia rakaat, tunggu sekali dengan tu imam rakaat lagi ya. Rakaat tadi tak boleh dia. Nanti lepas daripada tu imam bagi salam, dia kena tambah 1 rakaat. Ataupun kalau tu imam duduk tahiyat akhir, dia turun duduk tahiyat akhir bersama dengan tu imam. Tak boleh buat rakaat dah. Sebab panjang sangat duduk tu imam tinggal dia. Jadi dia kena turun kepada sujud tahiyat akhir bersama dengan tu imam. Tu imam bagi salam, dia kena tambah 1 rakaat. Sebab dia tambah 1 rakaat, sebab tadi kan dia dah tu rakaat tu kan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insya-Allah kita akan buka sesi soal jawab kayak gilah. Setiap slot kita akan buka sesi soal jawab. Ini kita akan berhenti buku apa kita nak buat sesi soal jawab dah tu. Jadi pukul 10. Pukul 10 kalau datang lah. Pukul 10 ataupun pukul 10 sikit kita akan buat kita akan buka untuk pertanyaan mana-mana yang ada kemusykilan boleh tanda lalu dah, tulis lalu dah, takut dah ingat pula, main ingat-ingat ni dah ingat agak lagi. Okey. Tadi kita katakan makmum muafiq yang lambat bacaan wajibnya kerana tabiat kejadiannya begitu. Tetapi kalau sengaja dia melambatkan bacaan, bukan tabiat dia boleh nak cepat-cepat, nak baca macam biasa, tapi sengaja dia main buat lambat-lambat, maka ketika tu dia tetap kena menghabiskan bacaan Fatihah dia, tetapi tidak dimaafkan kepada dia tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Hanya sekadar 2 rukun saja. Hanya sekadar 2 rukun saja. Maksudnya rakaat, i'tidal. Jangan sampai dah habis lagi Fatihah sehingga tu imam nak turun kepada rakaat, dia turun kepada sujud. Baik. Okey.
Tengok, ada pun makmum muafiq yang lambat bacaannya kerana waswah. Tadi kan kita kata benda, bukan kerana waswah. Maka dia tidak dimaafkan tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Bahkan dia perlu menghabiskan Fatihahnya serta rokok sebelum imam turun untuk sujud. Sebab dimaafkan kepada dia hanya tertinggal 1 rukun je. Kalau masuk 2 rukun, waktu batas sembahyang dia. Mereka kalau dia niat mufaraqah. Namun jika dia belum habis membaca Fatihah sedangkan imam turun untuk sujud, dah habis lagi Fatihah tu imam tidak patut nak turun sujud dah, maka batallah solatnya. Batal solatnya. Sebab kita kan bodoh, wajib kepada makmum kena ikut imam. Batal solat makmum kalau dia tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li, tanpa dikira rukun panjang ke rukun pendek, tak kira. Asal kata 2 rukun perbuatan, kalau dia tertinggal daripada imam, batal sembahyang makmum. Namun jika dia belum habis membaca Fatihah sedangkan imam telah turun untuk sujud, maka batallah solatnya, kecuali makmum tersebut berniat mufaraqah. Mufaraqah dia bercerai daripada imam sebelum imam sujud. Setelah itu dia perlu meneruskan bacaan Fatihahnya dan mengerjakan solatnya bersendirian dengan mengikut peraturan solatnya. Okey. Dia ni baca lambat sebab dia sebab waswah. Waswah ni dia boleh je dia tinggal waswah tu saja je, dia ajar. Ada ajar dah apa ajar. Dia boleh tinggal je. Bismillah 3 kali sebut, Alhamdulillah 6 kali sebut, Ar-Rahmanir-Rahim 8 kali sebut. Memang tak nak habis sungguh tu imam gokok pun dah nak habis lagi. Okey. Dema makmum masbuk tetap wajib dema kena perhabis Fatihah, sebab Fatihah adalah rukun sembahyang dema. Fatihah adalah rukun sembahyang dema, maka dema kena perhabis Fatihah. Tapi dalam masa yang sama, oleh kerana dema makmum, dema kena jaga ikatan sembahyang dema dengan tu imam. Dema tak boleh tinggal lama-lama dengan tu imam. Hanya 1 rukun tak apa. Tapi kalau 2 rukun tak boleh. Jadi dema kena perhabis Fatihah sebelum daripada tu imam nak turun kepada sujud. Kalau dah habis lagi Fatihah, tu imam nak turun kepada sujud dah, gerak nak turun kepada sujud, habis lagi Fatihah, dema kena niat mufaraqah. Kalau dema dak niat mufaraqah, maka ketika tu batal sembahyang dema. Apa batal? Sebab dema tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li, sedangkan kewajipan kepada makmum kena mengikut imam. Okey. Itu maksud dia, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia niat mufaraqah, mufaraqah ni benda-benda mufaraqah ni catat. Mufaraqah ni maksudnya, orang belajar, orang tua-tua yang belajar kitab lama-lama, dia fahamlah maksud mufaraqah ni. Mufaraqah ni kita pisah daripada imam. Kan kita makmum ni dia telah menambahkan sembahyang dia dengan imam. Mufaraqah ni maksudnya dia rungkaikan pertambatan sembahyang dia dengan sembahyang imam. Itu makna mufaraqah, dia cerai daripada imam, dia putus dengan tu imam. Asal ada pertambatan di antara sembahyang makmum dengan sembahyang imam bila makmum berniat untuk mengikut imam. Tetapi apabila makmum berniat mufaraqah, maka putus sembahyang makmum dengan sembahyang imam. Maksud tidak ada hubungan lah. Dah mana nak niat mufaraqah? Niat mufaraqah ni adalah dalam hati kita berniat untuk kita tak boleh ikut imam. Warna cara niat tak ada masalah. Nak cakap suka, nak cakap ganu ke, nak cakap mamang ke, dalam hati tak ada masalah warna pun. Tak. Aku tak ikut imam, boleh kau? Dalam hati kau, tak saya dah ikut imam, boleh? Malah aku ikut imam. Aku tak mudah ikut imam. Itu maksud niat mufaraqah. Niat mufaraqah ni bukanlah mesti sahaja aku mufaraqah dengan imam, bukan mesti begitu. Ada keinginan dalam hati kita untuk tidak mengikut imam, maka itu dinamakan sebagai mufaraqah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia ada lagi kategori waswah yang kedua. Tadi kalau waswah yang biasa-biasa, hak tu hukum dia jelas dah. Dia ada satu lagi kategori waswah, yang mana waswah ni macam tabiat dia dah. Orang tengok dia, orang ni siapa akan mati duk waswah lagu ni. Memang tidak boleh nak menghilangkan waswah. Dia ada jenis orang lagu tu, nyakit waswah dia macam tabiat dia dah. Macam sifat yang ada pada dia, sifat semula jadi hak yang ada pada dia. Nak buang dah waswah. Maka kalau orang hak yang penyakit waswah gitu, maka hukum dia berbeza sedikit daripada waswah biasa yang kita sebut tadi. Okey, manakala makmum muafiq yang lambat bacaannya kerana waswah, tetapi waswahnya telah sebati dengannya.
Ukuran sebati lagu mana ukuran dia? Sehingga kan orang yang melihatnya mengatakan tidak mungkin dia dapat meninggalkan waswas tersebut. Dah mana waswas sangat anak dema tu. Mak dia kata dah akan nak royak dah. Dah nak tinggal dah. Dia tu lama sangat dah nyakit itu. Dah akan nak kabur, dah akan nak berubah dah. Okey, itu maksud dia waswas dia tu adalah waswas yang sebati dah dengan dia. Payah dah nak buang. Maka kalau penyakit begitu waswas yang ada pada dia, hukum dia berbeza daripada hukum sebelum daripada ni. Okey. Maka hukumnya seperti makmum masbuk. Dia perlu rokok bersama imam tanpa perlu menghabiskan Fatihahnya. Okey, makmum ni dia hukum dia seperti makmum masbuk walaupun dia muafiq. Apa hak yang diwajibkan kepada dia adalah mesti dia kena rokok bersama dengan imam. Barulah dia dang rakaat tersebut. Okey, katakanlah dia ni orang yang nyakit waswas ni kadang-kadang dia memang kuat jaga semayang. Tok imam nak mari di sempadan masjid. Sebab dia nak ambil sembahyang saja setengah jam. Lepas habis sembahyang mata pula merah. Dah lagi dok. Ni ada dalam masyarakat kita, nasallallahu alaihi wal afiyah, ada penyakit ni. Awal dah mari masjid tu. Ambil air sembahyang setengah jam. Lepas tu tok imam nak akad takbir tu dia nak ke boleh takbir tu berapa belah kali. Allah. Ni ada. Okey, lepas daripada boleh takbir. Lepas daripada takbir hingga tu imam rakaat sempat untuk dia menghabiskan Fatihah waktu. Okey, sempat sebab tu imam baca surah panjang betul. Tapi oleh kerana waswas ulang bismillah dia 5-6 kali. Bismillah. Tak boleh nak buang dah. Orang tengok kata dapat alang depan mati dah bawa lepas bawa kubur dah waswas dia. Okey, kita kata benda tu maksud waswas yang tabiat semula jadi yang ada pada dia. Maka apabila tu imam rakaat tak perlu dia buka Fatihah. Terus dia rakaat bersama dengan imam. Kerana dia dimaafkan kepada dia. Sebab nyakit dah. Was-was nyakit yang tidak boleh diubati dah daripada dia. Cakap kita gitulah. Walaupun setiap penyakit ada ubat sebenarnya. Cuma kita kata oleh kerana teruk sangat macam payah nak buang dah. Maka dia ni Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tu imam rakaat, maka dia kena rakaat bersama dengan imam sama dengan makmum masbuk. Gugur sebahagian daripada Fatihah yang tidak sempat dia baca daripada dia. Kerana sibuk membaca doa iftitah atau melakukan sunat-sunat lain. Sunat-sunat lain sebagai contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagai contoh yang lain lagi, dengar tu imam baca Quran. Kita dalam sembahyang, dia sunat kita dengar tu imam baca Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Quran, maka hendaklah mu dengar dan hendaklah mu diam. Dia diam, dia nak dengar tu imam. Okey, sunat. Dia buat perkara tersebut sedangkan dia sempat tempoh untuk membaca Fatihah tapi tak baca kerana dia buat perkara sunat tadi. Dia baca doa iftitah, dia baca a'udzubillah. Maka apabila dibaca Fatihah memang dah dang nak selesai tu imam rakaat dah. Baru Ar-Rahmanir Rahim. Tu imam rakaat. Sedangkan kalau tengok start daripada takbiratul ihram dia sehingga tu imam rakaat dia sempat tempoh tersebut. Tempoh untuk menghabiskan Fatihah. Maka dia adalah makmum muafiq. Maka ketika ni diberi kemaafan kepada dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang untuk dia menghabiskan Fatihah. Dia kena habiskan Fatihah dia walaupun untuk imam benda rakaat tu imam i'tidal. Okey, maksudnya makmum muafiq yang membaca Fatihah kerana sibuk membaca doa iftitah atau melakukan sunat-sunat lain. Sunat-sunat lain contoh a'udzubillah. Tiba-tiba imamnya rakaat sebelum dia sempat membaca Fatihah ataupun sebelum sempat dia menghabiskan baca Fatihah, sebelum sempat membaca Fatihah ke ataupun sebelum sempat dia menghabiskan baca Fatihah, maka wajib dia menghabiskan Fatihah dan dimaafkan tinggalan 3 rukun panjang. Okey, sebagai contoh kita buat contoh, dia mari Allahu Akbar, mendatuk imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dia doa iftitah ni ada doa iftitah pendek dan ada doa iftitah panjang. Kita baca wajah tu sampai ke wa ana minas muslimin. Tetapi sebenarnya masih lagi ada bacaan-bacaan yang lain yang Rasulullah SAW baca yang dinamakan sebagai doa iftitah. Yang boleh tengok
bacaan-bacaan doa iftitah yang panjang lagi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi ada satu kitab nama dia Al-Azkar An-Nawawiyah, yang mana Imam Nawawi menghimpunkan zikir-zikir dan doa-doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, start daripada bangun tidur hingga tidur pula. Baik. Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah adalah doa iftitah. Banyak doa iftitah, antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalj wal barad. Okey, itu di antara doa iftitah. Cuma tak bolehlah baca panjang-panjang sebab imam kena ra'i makmum. Okey, katakanlah makmum saat itu lepas daripada baca sampai wa ana minal muslimin, dia sambung pula doa iftitah lain. Jadi kalau tengok start daripada takbiratul ihram sehingga tu imam rakaat, dia sempatlah untuk menghabiskan Fatihah, kerana waktu bacaan Fatihah yang sederhana dia sempat. Tiba-tiba dia oleh kerana duduk sibuk untuk membaca doa iftitah, lepas tu baca a'udzubillah, sampai ke dang nak baca Fatihah tu imam rakaat dah. Baru a'udzubillah tu imam Allahu akbar. Adakah boleh dia rakaat bersama dengan imam? Hukum dia tidak dibolehkan. Sebab dia tidak dibolehkan kerana dia adalah makmum muwafiq. Apabila makmum muwafiq, maka wajib dia baca Fatihah kerana Fatihah adalah rukun sembahyang. Okey. Dah ada apa ke dia dah ikut imam? Tak apa. Diberi kemaafan kepada dia sebab dia melakukan perkara sunat. Dia melakukan perkara sunat. Maka diberi kemaafan kepada dia, walaupun untuk imam rakaat, walaupun untuk imam idah, dia tetap kena menghabiskan bacaan Fatihah. Okey. Itu maksudnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kena pastikan Fatihah dia habis sebelum daripada tu imam bangun daripada sujud yang kedua. Kalau dak dang nak habis lagi Fatihah sedangkan tu imam telah bangun daripada sujud yang kedua, maka ketika tu dia kena pergi kepada rukun hak yang tu imam berada. Kalau tu imam bangun kepada yang, dia kena terus ikut imam, tak boleh dah dia rakaat. Kalau tu imam duduk tasyahud akhir, maka dia kena turun kepada tasyahud akhir, dan wajib dia kena tambah satu rakaat setelah daripada salam imam, sebagaimana permasalahan yang kita sebut sebelum daripada ni. Okey, berapa dah? 2. Yang ketiga, makmum muwafiq yang syok setelah imamnya rakaat sedangkan dia belum lagi rakaat, adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum? Maka wajib dia membaca Fatihah dan dimaafkan dalam 3 panjang. Kita dalam semayang, kita syok, aku buat ke tak lagi, buat ke aku baca tak lagi Fatihah, baca tak lagi. Dia kalau kita syok, baca ke tak lagi, baca tak lagi, kita kena ambil asal. Asal di antara baca dengan tidak adalah tidak. Sebab baca ni baru. Aku baca ke tak lagi, baca ke tak lagi, kira tak baca lagi, maka wajib dia kena baca Fatihah. Baik, dan kerap kali berlaku kepada kita, kita sembahyang berjemaah, tak tahulah, kerap kali berlaku hamba orang lain rasanya lebih kurang aja, tak tahu takut orang sini lain tak tahu. Ni mari kita cerita dulu. Kita kadang-kadang kita ikut imam, lepas tu imam rakaat, kita mari aku baca tak lagi Fatihah saat ni. Baru situ mari was-was, aku baca ke tak lagi Fatihah, baca tak lagi. Baik, apabila kita syok, kita baca ke tak lagi, baca ke tak lagi, kira tak baca, maka kira kita kena baca. Aku mayang ke tak lagi, mayang ke tak lagi Zuhur saat ni, kira tak mayang, maka kena mayang. Aku sujud 2 kali ke baru sekali, 2 kali ke sekali. Jadi bermakna kita syok, sujud yang kedua aku buat ke tak lagi, kira tak buat, maka kita kena sujud selagi. Aku 3 ke 4 dah, 3 4 dah, 3 rakaat ke 4 dah, 3 rakaat ke 4 dah. Jadi bermakna dalam masalah ni 3 ke 4, 3 ke 4, kita yakin 3. Hak 4 ni kita syok, aku buat ke tak lagi 4 Apabila syok buat ke tak buat, tak buat, maka mungkin kena tambah 1 rakaat lagi. Dia kena ingat apabila syok di antara buat ke tak, maka kira pakai tak. Dalam kaedah fiqh menyebut al-aslu al-adam. Asal adalah tidak ada. Ketika kita syok buat ke tak, maka kira tak buat. Okey. Masalah ni lagu mana? Makmum muwafiq. Lepas tu imam rakaat. Dia muwafiq ni. Lepas tu acu nak rakaat, dia mari teringat. Tengok dah, dia dak rakaat lagi, dia dak rakaat lagi. Tu imam rakaat dah, dia dak rakaat lagi. Maka dia mari teringat, aku baca tak lagi Fatihah saat ni? Sudahlah. Baca ke tak lagi, baca ke tak lagi, maka wajib dia kena baca.
Mesti dia kena baca, tak boleh tinggal. Tak boleh nak rokok bersama dengan imam, kena baca lah. Dah baca mana tu imam rokok dah? Dimaafkan kepada dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan rukun Fatihah dia. Dia tetap kena perhabis Fatihah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya makmum muafiq yang syok setelah imamnya rokok, sedangkan dia belum rokok, adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum? Maka wajib dia membaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Okey, begitu juga hukum makmum muafiq yang rokok sedangkan imamnya masih belum rokok. Kemudian dalam rokoknya itu dia syok sama ada dia sudah membaca Fatihah atau belum, maka wajib dia kembali kepada qiyam bersama dengan imamnya untuk membaca Fatihah, dan dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan Fatihahnya. Okey, gini cerita. Dia sembahyang dengan tu imam. Okey, katakanlah ni imam, ni makmum. Tiba-tiba makmum sengaja rokok sebelum daripada tu imam. Perbuatan dia haram, perbuatan dia salah. Cuma dia tidak membatalkan sembahyang. Kalau makmum buat sebelum daripada tu imam 1 rukun, tak batal sembahyang, cuma hukum dia salah, tak batal sembahyang. Dia kalau 2 rukun iktidal nak turun sujud, tu imam duduk qiyam lagi, baru batal sembahyang. Okay, sekarang ni tu imam qiyam, dia Allahu Akbar, dia dah ikut tu imam, dia pergi buat sebelum daripada tu imam. Okey, ni perbuatan salah tapi tak batal sembahyang. Tengah dia rokok, dia teringat, aku dah baca lagi Fatihah. Dia syok, aku baca ke tak lagi Fatihah saatnya? Gaduh aku pergi rokok. Baca ke tak lagi? Maka kira tak baca. Apabila kira tak baca, wajib dia kena bangun semula. Bangun semula sebab tu imam masih lagi qiyam. Dia kena bangun semula ikut tu imam, lepas tu dia baca Fatihah. Lepas tu imam rokok, lepas dia bangun tu imam rokok. Biar tu imam rokok. Dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey. Katanya berbeza dengan makmum muafiq yang syok. Ni tak sama. Adakah dia telah membaca Fatihah atau belum lagi? Makmum muafiq dia syok, aku ni baca Fatihah ke tak lagi, baca Fatihah tak lagi. Sedangkan imam dan dia sendiri telah rokok, maka tidak boleh lagi dia bangun kepada qiyam semula untuk kembali membaca Fatihah. Apa yang diwajibkan atasnya ialah terus mengikut imam dan menambah 1 rakaat setelah salam imam. Okey, kita yang masalah yang ketiga begini. Masalah yang ketiga, tu imam rokok Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dalam rokok baru mari syok, aku baca ke tak lagi Fatihah saat ni? Baca ke tak lagi Fatihah? Maka kata ulama, kira dia tak baca. Apabila kira tak baca, maka adakah boleh dia bangun untuk baca semula? Tak boleh dah. Sebab benda tak boleh dah? Sebab dia dan imam dia rokok dah. Tak boleh baca semula sedangkan Fatihah rukun sembahyang dia. Maka kata ulama, rakaat tu oleh kerana dia tertinggal rukun tanpa disengajakan, maka rakaat itu tidak dikirakan untuk dia. Dan kalau mana nanti lepas daripada salam imam, dia kena tambah 1 rakaat. Lepas daripada imam salam, kena tambah 1 rakaat. Ada 3 permasalahan di sini. Yang mana 2 permasalahan hukum yang sama, 1 permasalahan hukumnya lain. Okey. Yang pertama sekali, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tu imam rokok, dia belum lagi rokok. Acu nak rokok, dak rokok lagi. Tu imam rokok dah, dia dak rokok lagi, dia masih lagi duduk dalam qiyam. Lalu dia syok, aku baca ke tak lagi Fatihah? Maka kira tak baca, maka wajib dia kena pergi Fatihah. Dimaaf dia tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, tu imam qiyam, dia rokok. Pasal ni tu imam rokok, dia qiyam. Hak ni tu imam qiyam, dia rokok. Dia langgar tu imam. Dosa dia buat gini, tapi tak batal lagi sembahyang sebab hanya 1 rukun. Okey, cakap mudah 1 rukun, tapi sebenarnya ni baru dibagi separuh hukum baru. Dia 1 rukun apabila tu imam iktidal, baru 1 rukun. Biarlah kita cakap mudah-mudah je. Okey, tu imam dah rokok, dia rokok dah. Dalam rokok dia saat itu, dia mari syok, aku baca Fatihah, maka wajib dia kena bangkit semula untuk baca Fatihah, dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey, 2. Yang ketiga, tu imam rokok, dia pun rokok, ataupun dia rokok dulu betul tu imam rokok. Yang penting kedua duduk dalam rokok dah. Situ baru mari, aku baca ke tak lagi Fatihah? Kata makmum saat ni, aku baca ke tak lagi Fatihah? Baca ke tak lagi? Maka kata ulama, tidak boleh.
Dia bangkit semula untuk baca Fatihah. Lepas tu apa yang wajib kepada dia adalah ikut imam. Lepas tu nanti lepas daripada bagi salam, dia kena tambah 1 rakaat. Okey, jelas kan? Dia masalah makmumah, dia lain daripada masalah imam. Masalah imam lain. Masalah orang sembahyang seorang diri lain. Kita main seorang diri, kita main seorang diri. Masa rokok, mari syok. Aku baca tak pergi Fatihah saat ni? Baca tak pergi? Kira tak baca. Lepas tu, kena bangun semula. Kita kena bangun semula baca Fatihah sebab kita telah tinggal rukuk. Melainkan kalau kita telah sampai kepada rukuk yang seumpama kita rukuk yang kita tinggalkan. Maksudnya kita kita sedar bahawasanya kita meninggal baca Fatihah pada rakaat yang kedua. Maka baca Fatihah rakaat yang kedua dikirakan baru rakaat yang pertama. Maka kita kena buat 3 rakaat lagi. Kalau sembahyang tu sembahyang 4 rakaat. Itu dah sama, tu imam. Masa duduk rasanya aku baca ke tak pergi Fatihah saat ni? Maka kira tak baca. Apabila kira tak baca, tu imam kena bangun semula, baca semula, bangun semula, baca Fatihah semula. Makmum tengok pelik sikit, 2 kali tu imam qiyam, 2 kali tu imam rakaat, 2 kali tu imam iktidal. Orang belajar dia kata tak pelik. Tu imam dah ingat baca Fatihah tu, sibuk sangat saat ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya. Yang keempat. Makmum muwafiq yang terlupa membaca Fatihah. Khasani lain, khasani dia syok, dia baca kedak lagi maka kira tak baca. Kalau ni terlupa, memang tak baca sungguh. Makmum muwafiq yang terlupa membaca Fatihah sehingga imamnya rakaat. Sedangkan dia belum lagi rakaat, dia terlupa nak baca Fatihah. Tu imam rakaat baru sedar, aku dah baca lagi Fatihah. Okey. Makmum muwafiq yang terlupa membaca Fatihah sehingga imam rakaat, dia belum lagi rakaat. Kemudian dia teringat bahawa dia belum lagi membaca Fatihah, maka makmum ini diwajibkan membaca Fatihah dan dimaafkan kepadanya ketinggalan 3 rukun yang panjang. Okey. Sama juga hukum makmum muwafiq yang rakaat sedangkan imamnya masih belum rakaat. Kemudian dalam rakaatnya itu dia teringat bahawa dia belum membaca Fatihah, maka wajib dia kembali kepada qiyam bersama dengan imamnya untuk membaca Fatihah. Dan dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan Fatihahnya. Okey. Tu imam qiyam, dia Allahu akbar rakaat. Dia langgar tu imam. Dia buat sebelum daripada tu imam. Okey, perbuatan ni salah, berdosa, cuma tidak membatalkan sembahyang. Tengah dalam rakaat dia saat itu tu imam dak rakaat lagi. Dia teringat, Allah, aku dah baca lagi Fatihah. Kalau masalah tadi syok, kalau ni memang teringat sungguh, Allah, aku dah baca lagi Fatihah. Sakit tayar dalam hati dia. Maka apa yang diwajibkan kepada dia adalah bangkit qiyam semula, baca Fatihah. Kalau tu imam rakaat, tu imam iktidal, dia tetap kena perabikan Fatihah kerana Fatihah adalah rukun sembahyang dia. Dan dimaafkan kepadanya tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Sebab dia terlupa untuk baca Fatihah. Kalau sengaja tak baca Fatihah tu masalah lain. Baik. Yang kedua, berbeza dengan makmum muwafiq. Teringat bahawa ia belum lagi membaca Fatihah sedangkan imam dan dia sendiri telah rakaat. Maka tidak boleh lagi dia bangun kepada qiyam semula untuk kembali membaca Fatihah. Apa yang diwajibkan atasnya ialah terus mengikut imam dan menambah 1 rakaat lagi setelah salam imam. Tu imam Allahu akbar rakaat, dia rakaat dia baru ingatlah, aku dah baca lagi Fatihah saat ni. Itu. Yang keduanya, tu imam dia rakaat dulu. Lepas tu imam rakaat. Apabila tu imam rakaat, dia rakaat dah. Lepas tu baru tu imam rakaat. Pendek kata kedua-dua dalam rakaat. Sama ada tu imam rakaat dulu ke ataupun makmum rakaat dulu, kira. Yang penting kedua-dua dalam rakaat dah. Baru makmum saat itu teringat, aku dah baca lagi Fatihah. Maka ketika tu tak boleh dah dia bangkit semula untuk membaca Fatihah. Bahkan apa yang diwajibkan kepada dia adalah terus mengikut imam. Dan setelah daripada salam imam, wajib dia kena tambah 1 rakaat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, makmum muwafiq yang menunggu saktah imamnya untuk membaca Fatihah, tetapi imamnya terus rakaat tanpa membaca apa-apa surah,
menyebabkan makmum tersebut tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah, maka dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan bacaan Fatihahnya. Dia pada asalnya kita disunatkan kita membaca Fatihah setelah daripada bacaan Fatihah imam. Tapi kalau kita baca Fatihah, jazakumullah khairan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pada asalnya baik, apa hak yang dituntut, perkara hak yang disunatkan kepada makmum adalah dia membaca Fatihah selepas daripada Fatihah imamnya. Lepas daripada imam selesai baca Fatihah, baru dia baca Fatihah. Itu hak yang comel. Tapi kalau dia baca Fatihah dulu sebelum daripada tu imam baca, ataupun dibaca sekali dengan tu imam, maka tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Tapi tak comel mana? Hak comel dia adalah tu imam habis Fatihah, barulah dia baca Fatihah. Yang mana kita biasanya begitu kita buat, kita akan baca Fatihah ketika tu imam melakukan saktah. Saktah ni maksudnya tu imam diam di antara Fatihah dengan membaca surah. Tu makna saktah. Saktah ni makna diam. Daripada perkataan sukut, dalam bahasa Arab sukut makna diam. Uskut makna diam. Baik. Jadi yang dimaksud dengan saktah di sini adalah diam yang imam diam di antara bacaan Fatihah dengan bacaan surah. Kan biasa kita akan baca Fatihah apabila tu imam waladdallin amin, imam diam sekejap, kita pun baca Fatihah. Okey, jadi kita saat ni nak baca Fatihah, nak tunggu saktah imam tu lah, sebab kita nak ambil comel. Lepas daripada amin tu imam rakaat, dah kita nak baca Fatihah. Okey, apabila kita makmum muafiq, wajib kita kena perhabiskan Fatihah, dan dimaafkan kepada kita tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey, satu. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama juga hukum makmum muafiq yang menunggu saktah imamnya untuk membaca Fatihah, tetapi imamnya hanya membaca ayat pendek, menyebabkan makmum tersebut tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah, maka dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan bacaan Fatihahnya. Hak tadi tu imam dah baca langsung. Hak ni tu imam baca pendek je ayat. Contoh kita kata sembahyang tarawih. Ni biasa berlaku dalam sembahyang tarawih. Dalam sembahyang tarawih. Jadi kita duk tunggu amin dulu baru baca Fatihah. Lepas daripada amin, tu imam baca inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca senapah pula. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wa inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Kita baru Ar-Rahmanir Rahim. Memang dah dah boleh kita rakaat bersama dengan imam? Tak boleh. Sebab dia sebab kita makmum muafiq. Sedangkan makmum muafiq antara rukun sembahyang dia adalah Fatihah. Maka wajib dia kena perhabiskan. Dah ikut imam gitu, tak apa, dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey. Yang keenam, makmum muafiq yang imamnya membaca Fatihah dan surah dengan laju, kemudiannya imam rakaat, sedangkan makmum muafiq belum lagi menghabiskan Fatihahnya, maka dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan bacaan Fatihahnya. Jadi tu imam baca Fatihah laju, lepas tu baca surah laju. Laju tu imam baca Fatihah, baca surah. Jadi dia tidak sempat untuk menghabiskan Fatihah. Dia makmum masbuk. Silap, dia makmum muafiq. Tapi oleh kerana tu imam baca Fatihah dengan surah laju, maka panjang dah baca tapi laju. Jadi dia tidak sempat untuk menghabiskan Fatihah dia, maka tetap dia kena menghabiskan Fatihah dia dan dimaafkan dia ketinggalan daripada imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Okey, berbeza jika imamnya baca Fatihah dengan laju tanpa membaca bacaan sunat yang lain, sehingga makmum tersebut tidak sempat membaca Fatihah yang sederhana ketika qiyam imamnya, maka makmum ini adalah masbuk bukan muafiq. Maka hendaklah dia rakaat bersama dengan imam tanpa perlu menghabiskan Fatihah. Tadi kita katakan dia makmum saat itu baca Fatihah dengan surah laju. Tapi kalau dibaca Fatihah laju, surah dia tak baca,
Lepas tu sunat-sunat dai dok baca. Jadi bermakna makmum sempat tempoh untuk menghabiskan Fatihah ketika tu imam qiyam. Maka makmum tersebut bukan muafiq atau masbuk. Sebab itulah kita kena ingat definisi asal. Definisi yang kita sebut apakah muafiq dan apakah masbuk. Okey, kita buat contoh begini. Kita buat beberapa contoh untuk kita faham perbezaan di antara dua permasalahan ni. Okey. Makmum ni sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Allahu akbar. Lepas tu makmum pun Allahu akbar. Imam baca doa iftitah. Makmum baca iftitah. Baik. Jadi masa baca doa iftitah tu panjang dah sebenarnya. Habis doa iftitah, lepas tu makmum nak baca Fatihah. Tu imam pun baca Fatihah. Tapi tu imam baca laju. Senapah bismillah, bahang pula surah, senapah pula. Jadi tu imam sampai makmum sampai ke iyyaka na'budu. Tu imam rakaat dah. Sedangkan makmum saat itu muafiq, sebab kalau makmum dak baca doa iftitah, terus baca Fatihah, dia akan sempat menghabiskan Fatihah sebelum daripada tu imam rakaat. Maka ketika ni makmum tetap kena menghabiskan rukun sembahyang Fatihah dia. Dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Sebab bila tu imam laju, maka dikirakan dia ataupun dimaafkan untuk dia. Dia ada keuzuran sebab tu imam laju. Okey, yang pertama. Yang kedua, tu imam Allahu akbar, tu imam pun baca doa iftitah. Makmum pun baca doa iftitah sama. Lepas tu tu imam baca Fatihah laju. Lepas baca Fatihah laju, terus tu imam rakaat. Okey, sama dengan masalah yang sebelum daripada ni. Baik, makmum ni dah nak berhabis Fatihah sebab tu imam baca Fatihah laju dak besok. Tapi makmum ni kalau kira dengan tempoh baca doa iftitah yang dia baca dengan tempoh waktu yang tu imam baca surah sekali, kalau campur semua sekali sebelum daripada tu imam qiyam, sebelum daripada tu imam rakaat, memang sempatlah dia untuk menghabiskan Fatihah. Maka dikirakan dia muafiq, tetap dia kena berhabis Fatihah. Dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Okey. Yang kedua, yang ketiga. Tu imam ni Allahu akbar, Fatihah selalu. Hanya tarik nafas panjang. Bahang bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladhdallin dah sampai 10 saat. Tu imam dak bahang amin Allahu akbar dah. Sebab tu imam senak beruk. Contoh senak beruk. Dak lih lama-lama senak beruk ni. Baik. Jadi makmum memang tidak sempat untuk menghabiskan Fatihah. Dan daripada takbiratul ihram makmum hingga kepada rakaat imam tidak sempat pun tempoh untuk menghabiskan Fatihah. Maka makmum tersebut adalah makmum masbuk, bukan makmum muafiq. Dia wajib kena baca sekadar tempoh yang disempat saja. Kalau sempat 2 ayat, baca 2 ayat. Sempat 3 ayat, baca 3 ayat bersama dengan imam. Kalau hidang tumakninah bersama dengan imam, maka dikirakan dang rakaat tersebut. Kalau dak dang tumakninah bersama dengan imam, maka dak dang rakaat tersebut. Baik. Okey, Abi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok tadi, semua sekali ada 6 masalah. Yang mana 6 masalah ni makmum muafiq diberi keuzuran. Maksud diberi keuzuran, dimaafkan kepada makmum muafiq untuk menyempurnakan Fatihah dia walaupun dia tertinggal daripada imam. Tapi dengan syarat jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Jangan lebih. Kalau lebih macam kita khabar tadi, maka dia kena pergi ikut imam terus. Lepas tu nanti lepas daripada sembahyang dia kena tambah 1 rakaat. Lepas daripada salam imam dia kena tambah 1 rakaat. Hak ni hak 6 perkara ni tidak berlaku khilaf di antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Baik. Kita bincang pula ada 1, 2, 3, 4 masalah yang berlaku perselisihan di antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Cuba kita tengok 4 masalah. Okey, masalah-masalah yang berlaku khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli khilaf dalam masalah ni. Dia kalau khilaf di antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, mana pandangan yang kita kena pakai? Sebenarnya boleh kita nak ambil pandangan Imam Ibnu Hajar, boleh nak ambil pandangan Imam Ramli, boleh. Dan kalau ulama-ulama sebelum daripada ni, kalau berlaku khilaf di antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, ulama sebahagian daripada ulama Syam, sebahagian daripada ulama Syam ni mengakui Syria, Jordan, Palestin, sebahagian daripada ulama Syam, sebahagian besarlah ulama Syam, ulama Hadramaut, satu negeri di negara Yaman, sebahagian daripada ulama Yaman, ulama Kurdi, ulama Akrad, ulama Kurdistan,
Dia negara Kurdi, tak ada dah Lenin, negara Kurdi. Dia kalau siapa biasa dengar Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pahlawan yang cukup hebat suatu ketika dahulu, yang mengalahkan tentera Salib. Dia adalah orang Kurdi, orang Kurdistan. Sama juga dengan seorang ulama besar dari negara Syria nama Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Mudhi rahimahullahu taala. Juga orang Kurdi. Dia Kurdi sekarang ni pecah negara dia. Sebahagian duduk di negara Iraq, sebahagian duduk di Turki, sebahagian duduk di Syria. Negara Kurdi. Dan dia ada bahasa dia sendiri. Tapi orang yang duduk di Syria, dia pandai cakap Arab, lepas tu dia pandai cakap bahasa dia. Hamba dah belajar juga sikit bahasa Kurdi. Sikit je lah. Sikit dah belajar juga bahasa Kurdi. Sebab kita kawan ramai juga dengan orang Kurdi. Yang mana ulama-ulama Kurdi ramai ulama-ulama ulama-ulama mazhab Syafi'i. Yang mana dia apabila berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, dia ambil Syekh Ibn Hajar. Sama juga ulama Dagestan. Ulama Dagestan. Dagestan adalah satu negeri yang benda yang kawasan Rusia tu. Tapi rasanya ramai orang kenal Dagestan tu. Orang yang biasa tengok dia Bustio dia Habib Muhammadov, kan dia daripada orang Dagestan dia. Baik. Jadi ulama-ulama daripada Dagestan juga mendahulukan Syekh Ibn Hajar. Manakala kebanyakan ulama Mesir mendahulukan Syekh Ramli. Jadi khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, sebenarnya boleh kita ambil pandangan Syekh Ibn Hajar dan boleh kita ambil pandangan Imam Ramli. Cuma macam kita khabar, kebanyakan ulama Hijaz, ulama Mekah, ulama Madinah, ulama mazhab Imam Syafi'i lah, ulama Hadramaut, ulama Yaman, ulama Syam, ulama Akrad, ulama Dagestan, yang mana mereka mendahulukan pandangan Syekh Ibn Hajar, manakala kebanyakan ulama Mesir dia mendahulukan pandangan Imam Ramli. Okey, dalam 4 masalah ni berlaku khilaf di kalangan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Yang pertama, masalah yang pertamanya, makmum tertidur di dalam tasyahud awal dalam keadaan rapat papan punggungnya di tempat duduk. Kemudian ketika dia tersedar, imamnya hampir untuk rokok atau imamnya sedang rokok. Tertidur nak awal mana? Tak sengaja tertidur. Jadi dia tertidur dalam tasyahud awal dia. Tasyahud awal dia tidur, senyap tidur. Siap bunyi lagi. Bunyi. Tak imam bangun qiyam, dia tidur lagi. Dia tidur lagi. Lepas tu sedar tak sedar, tu imam nak rokok lele dah ataupun tu imam dalam rokok. Okey, tu imam dalam rokok ataupun tu imam nak rokok lele. Dia pun bangun. Allahu Akbar, dia bangun. Jadi apabila kalau dia sedar tu imam dalam rokok, apabila dia bangun, dia tidak sempat dah tempoh untuk menghabiskan Fatihah. Baik. Ataupun kalau tu imam nak rokok lele pun dia tidak sempat dah. Okey. Hukum makmum ni. Makmum ni lagu mana? Hukum dia lagu mana? Tapi dengan syarat tidur tetap rapat papan punggung lah, rapat papan punggung di latar. Sebab kalau tidur tak tetap papan punggung di latar, hak tu batas sembahyang. Dia tidur dalam sujud. Tu tidur dalam sujud. Allah. Tu imam nak buat budak ni ekor mati tu. Mana makmum sebelah kanan ada bangun-bangun sujud ke mati dah ke mana? Allah, bahagianya mati dalam sujud, kata tu imam, padahal kawan ni tidur. Tu batas sembahyang. Sebab apa? Sebab antara perkara yang membatalkan wuduk adalah tidur yang tidak tetap papan punggung di lantai. Tu bukan mafuk muafiq masbuk dah, batal dah sembahyang, kena sembahyang mula. Okey. Ni dia tidur dalam keadaan dia duduk. Jadi papan punggung dia rapat di lantai. Maka tidur begitu tidak membatalkan wuduk. Dia sedar-sedar tu imam nak rokok lele ataupun tu imam dalam rokok. Bila dia bangun, bagaimana hak yang perlu dibuat? Ini berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Syekh Ramli berpendapat bahawa makmum ini adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq. Muwafiq mana pula bangun dak-dak? Muwafiq lah sebab kan dia tengok, walaupun dia duduk saat itu, dia duduk saat itu, dia sempat dengan tu imam ketika tu imam qiyam. Cuma dia tak bangun je, dia duduk dalam sembahyang dah tu kan.
Hidup dalam sembahyang dah. Dia sebab dia kira makmum muwafiq. Lepas tu yang dimaafkan tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan Fatihahnya. Maksudnya mengikut Imam Ramli, nanti dia bangun, dia kena perhabis Fatihah. Lepas tu dimaafkan kepada dia di dalam menghabiskan Fatihahnya, dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Manakala Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum ini seperti makmum masbuk, maka hendaklah dia rokok bersama imam untuk mendapat rakaat tersebut dan gugur daripadanya Fatihah yang tidak sempat dibacanya itu. Pandangan Ibn Hajar mudah sikit. Jadi kalau dia bangun untuk imam rokok, terus dia rokoknya. Dia dang rakaat tersebut, kalau dia sempat tumakninah bersama dengan imam dalam rokok. Dia mengambil hukum makmum muwafiq, makmum masbuk, bukan mengambil hukum makmum muwafiq. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, makmum yang keliru terhadap takbir imamnya. Seperti imamnya bertakbir untuk qiyam, tetapi disangkanya takbir itu untuk duduk tasyahud awal. Dan dia pun duduk tasyahud awal. Kemudian dia mendengar pula imam bertakbir untuk rokok, disangkanya takbir itu untuk berdiri daripada tasyahud awal. Selepas itu barulah makmum itu sedar bahawanya imam sedang rokok. Dia terkeliru terhadap takbir imam. Sembayang gelap, sembayang isyak. Tengah-tengah sembayang, kemudian api jetak. Gelap katu. Tak bunyi dah suara tu imam. Suara tu imam segerak pula. Tak pun nak bunyi mana. Sudahlah. Masa tu makmum duduk sujud. Okey, katakan duduk sujud yang pertama. Tiba-tiba bunyi Allahu Akbar, bunyi. Makmum kata, tu imam duduk antara dua sujud baru ni. Dia pun Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Baik. Kita buat gini. Kita buat contoh. Makmum duduk tasyahud awal. Bukan tasyahud awal. Kita buat gini contoh. Sekarang ni sembahyang isyak, tiba-tiba api padam ketika makmum duduk antara dua sujud. Kita buat contoh begitu. Ketika makmum duduk antara dua sujud, tiba-tiba bunyi Allahu Akbar. Makmum sangkakan tu imam nak sujud yang kedua. Rupanya pada hakikatnya tu imam bertakbir untuk qiyam dah. Jadi makmum pun sujud kedua. Tu imam qiyam dah. Lamanya kata makmum tu imam sujud. Tak bunyi-bunyi lagi Allahu Akbar. Tiba-tiba bunyi Allahu Akbar. Makmum ingat kata tu imam bangun kepada qiyam. Makmum pun Allahu Akbar bangun qiyam. Tengok cokoh tu imam rokok dah. Okey, sedang rokok. Tu maksudnya terkeliru. Okey, sekarang ni makmum ketika dia bangun daripada sujud kepada qiyam, tiba-tiba tu imam dalam rokok. Dia tengok tu imam dalam rokok. Maka apakah hukum makmum tersebut? Adakah wajib dia kena menghabiskan Fatihah ataupun terus dia kena ikut tu imam? Okey, itu maksud dia. Kata Syekh Ramli berpendapat bahawa makmum ini adalah makmum muwafiq yang dimaaf tertinggal dari imam 3 rukun yang untuk menghabiskan Fatihahnya. Manakala Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum ini seperti makmum masbuk, maka hendaklah dia rokok bersama imam untuk mendapat rakaat tersebut dan gugur daripadanya Fatihah yang tidak sempat dibacanya itu, sama dengan sebelum ini. Jadi mengikut Imam Ibn Hajar, boleh dia bangun tengok imam rokok, dia pun terus rokok Allahu Akbar, tak perlu baca Fatihah. Mengikut Imam Ramli, dia bangun tengok imam rokok, tetap kena baca Fatihah, dimaafkan kepada dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Baik. Okey, yang ketiga. Makmum yang ketika dia melakukan sujud, dia terlupa bahawa dia sedang mengikut imam. Tengah sujud dia lupa dia mengikut imam. Ingat mayang seorang. Tengah sujud dia ingat mayang seorang. Dia lupa dia mengikut imam. Setelah dia ingat semula bahawa dirinya adalah makmum, ketika itu imamnya sedang rokok atau hampir untuk rokok. Dia duduk sembahyang, dia ingat dia mayang seorang. Jadi dia ikut imam duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang macam dia mayang seorang. Dia pun bangun, aku ikut imam. Okey, masa dia bangun qiyam baru dia sedar, aku ikut imam. Tu imam ketika tu nak rokok lele dah. Maksudnya dah nak habis baca, nak habis Fatihah. Ataupun tu imam rokok, tengah rokok, maka dia dah nak baca Fatihah. Apakah hukum dia? Syekh Ramli berpendapat bahawa makmum ini adalah makmum muwafiq yang dimaafkan tertinggal dari imam 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan Fatihahnya. Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum ini seperti makmum masbuk. Hukum dia sama seperti, walaupun nampak pada zahirnya dia muwafiq, tapi seperti makmum masbuk yang dimaafkan, maka hendaklah dia rokok bersama imam
untuk mendapat rakaat tersebut dan gugur daripadanya Fatihah yang tidak sempat dibacanya itu. Okey, 3. Yang keempat, yang 3 masalah saat itu sama 3 masalah. Masalah yang pertama, kita kena ingat masalah yang pertama sama di antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Maksudnya Syekh Ibn Ramli kata dia kena berhabis Fatihah, dia dimaaf tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang, manakala Syekh Ibn Hajar kata dia mengambil hukum makmum masbuk, terus rukuk bersama dengan imam. Masalah yang pertama adalah makmum tertidur dalam tasyahud awal. Yang keduanya adalah makmum yang ketika dia melakukan sujud dia terlupa. Yang keduanya makmum yang terkeliru terhadap takbir imamnya. Yang ketiganya makmum yang terlupa dia mengikut imam. Okey, 3 masalah ni Syekh Ramli mengatakan dia adalah makmum muwafiq, wajib dia kena berhabis Fatihah dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Manakala Syekh Ibn Hajar mengatakan dia seperti makmum masbuk, terus rukuk bersama dengan imam dan gugur Fatihah daripada dia. Okey, yang keempat. Yang keempat pula katanya makmum yang bertasyahud awal bersama dengan imamnya. Okey, itu imam tasyahud awal, makmum tu bertasyahud awal bersama dengan imamnya. Baik. Apabila imamnya qiyam daripada tasyahud awal, makmum itu masih lagi sedang menghabiskan tasyahudnya. Masa tu imam bangun, dia dah habis lagi tasyahud. Dia pun habis tasyahud dia. Baik. Lepas daripada dia habis tasyahud, ketika makmum itu qiyam, didapatinya imam sedang rakaat atau hampir rakaat. Apabila dia bangun qiyam, tu imam rakaat ataupun dekat dengan nak rakaat. Tapi syarat daripada tu imam saat ni tu nak baca laju dah. Kalau tu imam baca laju tu masalah lain. Tu imam baca biasa je. Fatihah dia, sebab kalau tu imam baca laju senapah, jadi masbuk lah pula. Ni tu imam macam biasa je, tapi oleh kerana dia berhabis tasyahud dia mengambil masa, sehingga kan masa dia bangun dia tidak sempat untuk menghabiskan Fatihah dia. Tiba-tiba tu imam rakaat ataupun dekat dengan rakaat. Maka untuk makmum begini, Syekh Ramli berpendapat bahawa makmum ini adalah makmum muwafiq yang dimaafkan tertinggal dari imam 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan Fatihahnya. Sama dengan permasalahan sebelum ni, mengikut pandangan Imam Ramli. Manakala Syekh Ibn Hajar kata, Syekh Ibn Hajar pula berpendapat bahawa dia seperti makmum muwafiq. Okey, sama lah. Makmum muwafiq sama makmum muwafiq mengikut Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Tetapi kata Syekh Ibn Hajar yang tidak dimaafkan tertinggal daripada imam sebanyak 3 rukun panjang. Dia makmum muwafiq tapi tidak diberi kemaafan tertinggal daripada imam 3 rukun panjang. Hanya sekadar serukun tak ada masalah. Jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat rakaat sebelum imamnya turun kepada sujud, maka ia mendapatkan rakaat tersebut. Maksudnya dia mesti kena habis Fatihah sebelum daripada tu imam turun kepada sujud. Kalau dia habis Fatihah atau dia rakaat sebelum tu imam turun kepada sujud, mengikut Syekh Ibn Hajar baru dia dang rakaat tu. Adapun jika dia tidak dapat, dia tidak dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya sebelum tu imam turun kepada sujud. Tu imam i'tidal. Lepas daripada i'tidal tu imam nak turun kepada sujud, dah habis lagi Fatihah, maka hendaklah dia berniat mufaraqah. Mesti dia kena cegah daripada tu imam. Dan hendaklah ia salat bersendirian mengikut peraturan salatnya. Dia tidak boleh lagi nak ikut tu imam. Sebab dia mesti kena berhabis Fatihah. Sebab kalau dia terus turun kepada tu imam, sedangkan Fatihah dia dah habis, sedangkan Fatihah tu rukun sembahyang bagi dia, jadi bermakna dia tinggal rukun. Bila tinggal rukun, batal sembahyang dia. Tetapi jika dia tidak berniat mufaraqah, maka batal salatnya. Tu imam turun kepada sujud, dia belum lagi niat mufaraqah, duk baca lagi Fatihah, maka batal sembahyang. Okey. Namun ada pandangan yang ketiga, tapi pandangan yang ketiga adalah pandangan yang lemah lah. Tidak sekuat pandangan yang sebelum ni. Ada juga sebahagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa hukumnya seperti makmum masbuk. Maka hendaklah dia rakaat bersama imam untuk mendapat rakaat tersebut dan gugur daripadanya Fatihah yang tidak sempat dibaca itu. Okey, dalam masalah ni ada 3 pandangan. Ada pandangan yang mengatakan dia makmum masbuk, seperti hukum makmum masbuk, hanya terus rakaat bersama dengan imam tanpa perlu menghabiskan Fatihah. Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli mengatakan dia muwafiq. Ada pandangan yang ketiga mengatakan dia adalah masbuk. Cuma perbezaan Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli mengatakan dia dimaafkan tertinggal 3 rukun yang panjang, manakala Imam Ibn Hajar mengatakan tidak dimaafkan tertinggal daripada imamnya dengan 3 rukun yang panjang. Okey, kita tinggal lagi perbincangan berkenaan dengan hukum makmum masbuk. Jadi insya-Allah lepas daripada ni kita akan
baca sikit lagi hukum makmum masbuk. Cuma kita nak dengar ataupun kita buka kepada soalan dulu. Kalau masih berbaki kita akan baca. Kalau tidak tak ada masa dak dang pun kita akan baca pada slot yang kedua. Lepas tu baru kita akan bincang berkenaan dengan jamak qasar. Boleh kita betul Baik, wallahu alam. Jadi kita buka soalan sekejap. Ada tak pertanyaan? Okey. Dengar. Dalam permasalahan, soalannya dalam permasalahan khilafiyah di antara Syekh dan Syekh Ramli dalam masalah beberapa masalah yang kita sebut tadi. Kita nak pakai mana? Nak pakai Syekh Ibn Hajar ke ataupun nak pakai Syekh Ramli? Sebagaimana berkata sebenarnya boleh kita nak pilih mana-mana pandangan di antara dua pandangan ni. Boleh kita nak pakai pandangan Syekh Ibn Hajar dan boleh kita nak pakai pandangan Imam Ramli. Dan kalau kita tengok kebanyakan ulama mengambil pandangan Imam Ibn Hajar. Sebagaimana yang kita sebut tadi, ulama Yaman, ulama Hijaz, ulama Syam, ulama Akrad, ulama Dagestan ambil pandangan Imam Ibn Hajar. Tapi boleh kita nak ambil pandangan Imam Ramli. Wallahu a'lam. Ketika solat saya sudah baca Al-Fatihah, tetapi ketika imam baca surah panjang-panjang terlintas hati saya dalam keadaan was-was, dah baca ke belum? Adakah saya perlu baca pula? Gitu. Soalannya dia katakan ni, dalam ketika solat saya sudah baca Al-Fatihah. Okey, dia baca dah Fatihah. Tapi apabila tu imam baca panjang, tiba-tiba aku baca kedak lagi. Dia ada juga orang nyakit gitu. Ada orang nyakit benda yang dia buat ada apa dia confuse lagi. Aku buat kedak lagi. Ada orang nyakit gitu. Baik. Okey, sekarang ni ketika mana dia buat dah, maka jelaslah dia buat dah, tak perlu buat pula. Maksudnya waswah yang datang setelah daripada dia yakin dia buat dah, hak tu adalah mainan syaitan. Tu tak perlu ikut. Sebab kita buat dah kan. Ya ada orang gitu kan, ada orang hak jadi nyakit gitu. Wallahu a'lam. Okey, ada tak kisah lain? Gana-gana? Okey, siapakah yang boleh tentukan bacaan pertengahan? Bukan bacaan kita, bacaan pertengahan, bacaan sederhana. Yang menentukan adalah uruf, ramai-ramai. Jadi ramai-ramai orang kata lagu mana? Kita bukan mesti kena tanya ramai-ramai. Maksudnya kita lagu mana kita hak yang kita kalau baca gini cepat ke lambat? Orang baca gini lambat, baca gini cepat. Tu maksud dia. Bukan mesti kita kena tanya ramai-ramai orang gitu dah, bukan. Maksudnya ukuran hak yang kita ukur ni orang lain pun ukur gitu juga. Okey, boleh faham kan? Ukuran hak yang kita ukur ni orang lain pun ukur gitu juga. Tu maksudnya uruf. Bukan mesti kita kena tanya orang. Tapi ramai-ramai kalau kita tanya orang, memang orang akan ukur sebagaimana hak yang kita ukur. Okey, gini, bacaan Fatihah ada bacaan cepat dan ada bacaan lambat dan ada bacaan sederhana. Okey, bacaan cepat bagaimana, bacaan lambat bagaimana, bacaan sederhana bagaimana? Kita kata okey, gini bacaan sederhana. Dan kalau kita tanya orang pun orang akan kata gini juga. Sebab kita hidup dalam masyarakat, kita tahu lagu mana orang akan menentukan hukum. Maka tu yang dinamakan sebagai ukuran mengikut uruf agama. Okey, boleh faham tak? Ke tak faham lagi? Tak faham lagi? Tak jelas? Tak faham? Faham tak? Okey, gini je. Kita nak mudah. Payah juga. Kadang-kadang benda yang mudah, tetapi apabila diminta untuk kita datangkan hujah, kadang-kadang payah. Payah kita nak datangkan hujah benda yang mudah. Okey, boleh faham kan? Ia sebagaimana orang minta hujah. Apakah bukti kita berada pada siang hari? Nanti di antara benda yang payah. Sebenarnya benda ni mudah, payah kita untuk mendatangkan hujah. Kadang-kadang benda mudah, apabila diminta hujah untuk mendatangkan hujah kepada benda yang mudah, ia jadi payah. Okey, sebenarnya dia dalam kitab dia kata, dia dalam kitab tempoh bacaan Fatihah tu bukan kira tempoh bacaan imam
imam bukan kira tempoh bacaan makmum, tapi kira tempoh bacaan yang sederhana. Sederhana ni maksudnya bukan baca laju dan bukan baca lambat. Ramai-ramai orang baca guna. Ramai-ramai baca guna. Lepas tu kita ukur diri ya. Tu maksud dia. Wallahu a'lam. Okey, jelas dah kan? Jelas dah baik. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, apakah maksud 3 rukun yang panjang? Sekarang ni kita perkataan 3, okey kita faham 3. Rukun kita faham makna rukun. Panjang pun maksud panjang. Panjang ni maksudnya rukun tersebut boleh kita panjangkan. Ia dalam sembahyang dia ada rukun pendek. Rukun pendek tidak boleh kita panjangkan. Okey, kita rukun panjang, qiyam rukun panjang. Kita nak sembahyang panjang lama mana, qiyam tak ada masalah. Tapi oleh kerana qiyam ni dia tidak sebut. Qiyam dia tidak sebut sebab qiyam qiyam sebab dia ada Fatihahnya. Okey, qiyam kita tak sebut. Yang dimaksud dengan 3 rukun panjang dalam masalah ni adalah yang pertamanya rakaat, yang keduanya sujud yang pertama, yang ketiganya adalah sujud yang kedua. Manakala i'tidal dia kira rukun pendek, duduk antara 2 sujud dia kira rukun pendek. Kalau capur di antara rukun pendek dengan rukun panjang ia tak jadi 3 tapi jadi 5. Kalau capur. Tapi oleh kerana tidak dikira terhadap rukun pendek, maka kita ambil kira rukun panjang sahaja. Rukun pendek yang berada di celah saat itu kita kira dengan rukun panjang. Maksudnya rukun pendek kita tak perlu kira. Okey, jelas kan? Rukun panjang, rakaat, sujud pertama, sujud kedua. 3 ni kalau kita nak panjang lama mana pun tak ada masalah. Kita sembahyang rumah seorang, sembahyang tahajud, kita bangun dalam pukul 2 pagi. Kita nak rakaat setengah jam, nak sujud setengah jam, boleh tak ada masalah. Senjang pun tak apa. Boleh tak ada masalah sebab rukun panjang. Tapi kalau i'tidal dengan antara 2 sujud tak boleh kita buat panjang. Kita tidak boleh kita i'tidal melebihi tempoh kita qiyam. Kita tidak boleh duduk antara 2 sujud melebihi tempoh tasyahud. Tu kita kena ingat. Sebab i'tidal dengan duduk antara 2 sujud dia panggil rukun pendek. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Muslimat tak ada? Muslimat tak ada Okey, gini, rupa lagu mana? Duduk tetap papas punggung. Dia sekarang ni ulama bincang, kenapakah tidur ia membatalkan wudu? Kerana tidur membatalkan wudu adalah tidur ni madhinnatu khusyuk, adalah sangkaan yang kuat keluar sesuatu daripada dubur. Sangkaan yang kuat keluar sesuatu daripada dubur tanpa kita sedar ketika kita tidur. Maka apabila sebab alasan tidur membatalkan wudu adalah sangkaan yang kuat keluar sesuatu daripada dubur, jadi bermakna kalau kita tidur kita tutup papas punggung kita, maka tidak ada sangkaan tersebut. Okey, boleh faham? Jadi bagaimanakah tidur yang tidak membatalkan wudu? Okey, tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidur dalam keadaan kita duduk. Kita duduk lagu mana? Duduk tu kalau kita nak ketuk, kita tak boleh nak ketuk. Kita mesti kena sengitkan punggung. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Awak ni dah tunjuk contoh. Okey, dia tidur lain, lepas tu ngatuk lain. Dia ngatuk ni, ngatuk kita ngatuk kan? Kalau senggup biasa, kadang-kadang biasanya ngatuk. Dia gini dalam kitab dia kata ni, kalau kita cakap kita permulaan tidur ni kalau orang cakap tu kita dengar lagi suara tapi kita dah reti dah benda. Kita dengar lagi tak faham dah benda orang cakap. Ngatuk sangat. Lepas tu dak batal wudu. Tidur hak yang tak tahu benda dah. Lepas tu batal wudu. Okey, boleh faham kan? Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Tak ada, kita pergi kepada makmum masbuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makmum masbuk. Makmum seperti penjelasan yang telah lepas
makmum yang tidak sempat semasa berdiri qiyam sekadar masa bacaan Fatihah mengikut pembacaan yang pertengahan. Makmum masbuk apabila imamnya telah rakaat sebelum dia sempat membaca Fatihah ataupun sebelum sempat menghabiskan Fatihah, maka hendaklah dia rakaat bersama imam untuk mendapat rakaat tersebut. Tanpa perlu menghabiskan Fatihah. Dan dimaafkan dia meninggalkan Fatihah. Kerana Fatihah yang belum dibaca itu ditanggung oleh imamnya. Dan dia mendapat rakaat tersebut tetapi dengan syarat-syarat berikut. Okey, sekali lagi ya. Makmum masbuk adalah, kita kena ingat definisi dia. Makmum yang tidak sempat tempoh membaca Fatihah yang sederhana, kadar masa baca Fatihah yang pertengahan sebelum daripada imamnya rakaat. Baik. Okey, kita buat dua contoh. Contoh yang pertama tak sempat langsung, contoh yang kedua sempat separuh je. Dia mari Allahu Akbar, tu imam Allahu Akbar rakaat. Okey, dia makmum masbuk. Maka apa yang perlu kepada dia adalah, apa yang perlu dia buat adalah rakaat bersama dengan imam. Kalau dia sempat tumakninah bersama dengan imam, maka dia sempat rakaat tersebut. Kalau dia tidak sempat tumakninah bersama dengan imam, maka dia tidak sempat rakaat tersebut. Dia turun tu imam naik. Selisih jalan, maka tidak sempat rakaat tersebut. Mesti kena sempat tumakninah bersama dengan imam. Baik. Okey. Ni yang pertama. Yang kedua gini. Yang kedua ni dia Allahu Akbar, dia pun baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, tu imam rakaat. Jadi dia sempat 3 ayat Fatihah, tapi dia tidak sempat menghabiskan Fatihah. Maka apa yang diwajibkan kepada dia adalah apa yang perlu dia buat adalah rakaat bersama dengan imam. Dan gugur hak yang berbaki lagi daripada Fatihah. Kan dia baca dah sikit, lepas tu hak yang berbaki lagi gugur Fatihah. Hak yang berbaki. Hak yang pertama gugur terus habis Fatihah, hak yang kedua gugur hak yang Fatihah yang berbaki. Baik. Sebab benda gugur, sedangkan Fatihah saat itu rukun sembahyang bagi dia, kata ulama, kerana Fatihah dia ditanggung oleh imam. Di sana ada hadis, di sana diriwayatkan suatu hadis, al-imamu dhamin. Imam ni adalah penjamin. Dia menjamin makmum. Jadi ketika makmum masbuk tidak sempat baca Fatihah, dia rakaat bersama dengan imam, makmum masbuk itu kira sempat rakaat tersebut walaupun dia tidak baca Fatihah rukun sembahyang dia, kerana rukun sembahyang dia ditanggung oleh imam. Imam tolong jamin Fatihah dia. Tapi imam yang nak jamin Fatihah makmum saat itu kena cukup syarat-syarat dia. Kalau tak cukup syarat, maka tak boleh. Okey, syarat-syarat berikut. Yang pertamanya, makmum masbuk sempat rakaat dan tumakninah kerana Fatihah yang belum dibaca oleh imamnya, dan dia mendapat rakaat tersebut tetapi dengan syarat-syarat berikut. Okey, dia dapat rakaat dengan syarat ni. Yang pertama, makmum masbuk sempat rakaat dan tumakninah sebelum imamnya bangkit daripada rakaat. Okey, dia sempat rakaat dan tumakninah bersama dengan imamnya sebelum daripada imam bangkit. Baik, tumakninah ni mana tumakninah sebenarnya? Tumakninah ni adalah apabila dia rakaat saat itu ada berhenti yang sekejap yang dapat memisahkan di antara pergerakan turun kepada rakaat dan pergerakan naik kepada rakaat. Sekurang-kurangnya adalah tempoh subhanallah. Kita ucap subhanallah tidak sampai. Jadi berhenti tidak sampai pun 2 saat. Itu yang dinamakan sebagai tumakninah. Jadi tu imam rakaat, dia pun Allahu Akbar, dia rakaat, lepas tu imam naik. Dang tumakninah sekejap aja dengan tu imam naik dah, maka kira dang rakaat tersebut. Tapi kalau berselisih jalan, maka tidak sempat. Kira dak dang rakaat. Nanti lepas daripada salat tu imam, dia kena tambah 1 rakaat lagi. Okey. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, imam layak menanggung Fatihah dia. Di sana ada imam tidak layak menanggung Fatihah makmum. Ada di sana imam yang layak menanggung Fatihah makmum. Jadi imam menanggung Fatihah makmum, syarat imam tu layak menanggung Fatihah makmum. Dah lagu mana syarat imam tu layak? Macam mana imam layak menanggung Fatihah makmum? Imam sah semayang ni. Imam yang semayang dia tidak sah, tidak layak untuk menanggung Fatihah makmum. Dia semayang dia tidak sah, macam mana dia nak menanggung Fatihah orang? Dan lagu mana contoh semayang dia tidak sah? Imam tak ingat ambil wudu. Itu maksud imam yang tidak layak untuk menanggung Fatihah makmum. Dia tak ingat ambil wudu.
Dia turun daripada rumah saat ni tu ingat nak ambil masjid. Sampai masjid dah ingat setara nak ambil wuduk. Sebab biasa ambil wuduk rumah hari tu jadi pelik sikit nak ambil wuduk di masjid. Dia ambil wuduk masjid hari ni. Sampai masjid dah ingat apa naik tu tu bila tengok dia pakai qomat dah dia pun qomat tu pakai ambil mic semayang Allah. Woi, rasa sedap lain semayang hari ni. Rasa lazat lain. Rupanya tak ada semayang. Lepas tu tengah-tengah dia semayang, acu dia nak rokok. Tiba-tiba makmum mari. Makmum Allah Akbar. Tok imam rokok, makmum pun rokok. Makmum dak dang baca Fatihah. Baik. Sah tak sembahyang makmum? Sah sembahyang makmum. Sebab dia sebab perkara yang membatalkan sembahyang yang berlaku kepada imam tidak diketahui oleh makmum. Kita tidak tahu tu imam tu berhadap ataupun tidak. Dia tidak ada tanda orang tu ada wuduk ataupun tak ada wuduk. Kalau ada tanda naik dera se, kalau ada wuduk, kalau tak ada wuduk jauh dera, tu mudah lah. Dia tak ada. Jadi sembahyang makmum sah. Cuma untuk rakaat tersebut, oleh kerana tu imam tidak tanggung Fatihah dia, tak jadi rakaat tu. Jadi lepas daripada salam tu imam, kalau dia tahu bahawasanya tu imam saat ni tu adalah tu imam tak sah semayang sebab tak ambil wudu, maka ketika tu dia kena tambah satu rakaat lagi. Okey, kita buat contoh sekali lagi ya. Katakan dah tu imam dah ingat ambil wudu, tu imam akad takbiratul ihram. Acun rokok magi seorang makmum. Makmum pun Allahu Akbar. Lepas tu imam rokok, dia makmum masbuk, dia pun rokok. Okey. Lepas daripada tu imam bagi salam, tu imam kejut. Lain tengok tu imam. Dia tengok sembahyang kejut tengok. Dia tengok tu imam kejut. Allah. Hamba dah ambil wuduk. Bunyi gitu. Hamba dah ingat nak ambil wuduk lah. Ini apabila dia dengar tu imam dah ingat nak ambil wuduk, maka dia kena tahu dah bahawasanya dia mesti tambah pula satu rakaat lagi. Kerana rakaat masbuk dia saat itu tidak dikira. Kerana dia tidak baca rukun sembahyang iaitu Fatihah. Adapun rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, rakaat kedua, ketiga, keempat sah untuk dia. Sebab dia buat cukup. Walaupun tu imam batal, dia tu imam tak sah sembahyang, tak semesti makmum tidak sah sembahyang. Kita jangan ingat apabila tu imam tak sah sembahyang, makmum jadi tak sah sembahyang. Bukan begitu. Dia kena tengok perkara yang batal, berlaku perkara yang membatalkan sembahyang pada tu imam tu nampak dah oleh makmum. Kalau nampak jelas tu imam pakai spender saja je ikut lagi. Tu tak boleh lah. Ni kita dah tahu tu imam saat ni tu rupanya dah diwajib lagi. Dah tahu sekarang kita sebab tak ada tanda. Maka kita ikut ke lepas sembahyang baru tu imam kabur ke kawan-kawan dia, geng-geng dia. Aku dah ingat tak kau mandi wajib tadi. Adakah makmum saat ni tu wajib kena ulang balik sembahyang? Okey, jelas kan? Cuma makmum masbuk saat ni tu kena tambah balik satu rakaat selepas daripada salam imam. Kalau dia tak tahu, melengkang lepas daripada bersalam makan nasi siap, baru dia tahu bahawa tu imam saat ni tu baru dia tahu tu imam dah ingat ambil sembahyang, maka dia kena sembahyang mula. Sembahyang dia hanya 3 rakaat saja. Hak rakaat hak lagi tu dak baca Fatihah, rukun sembahyang dia dak buat. Okey. Tu maksudnya. Katanya yang kedua, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah rakaat yang makmum masbuk ikut itu bukanlah lebih. Kalau rakaat yang lebih tu imam dah tanggung. Dan ke mana rakaat yang lebih? Okey, gini rakaat lebih. Tu imam ni dia ingat 3 kepak. Jadi apabila ingat 3 kepak, maka kena ambil sikit. Ambil 3, kena tambah 1 rakaat. Dia pun tambah 1 rakaat. Ditambah 1 rakaat lagi tu, ada kemungkinan rakaat tu memang rakaat yang keempat. Dan ada juga kemungkinan rakaat tu rakaat yang kelima. Betul kan gitu kan? Ada kemungkinan rakaat yang ketiga, yang keempat, dan mungkin kemungkinan rakaat yang kelima yang tanpa pengetahuan kita. Kita tak tahu sekarang ni. Syok 3 kepak, maka hak 3 kita yakin, hak 4 tu kita syok. Apabila syok buat kedak, maka dak buat lagi, maka kita tambah 1 rakaat. Dan hak yang kita tambah tu kemungkinan rakaat kelima dah, kemungkinan. Dan baru rakaat yang keempat. Jadi kita buat duduk tahiyat akhir, barulah mari yakin lah rakaat kelima dah. Kita ni rakaat kelima dah. Makmum masbuk saat ni tu dia mari pada rakaat kelima. Jadi apabila kita rakaat kelima tidak dihitung untuk kita sebab zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isyak 4 rakaat. Rakaat kelima dah jadi. Cuma dak batas sembahyang sebab kita buat tanpa disengajakan.
Okey, boleh faham? Jadi ketika makmum masbuk datang pada rakaat kelima imam, maka imam tidak menanggung Fatihah makmum masbuk tersebut. Sebab dia imam tidak tanggung Fatihah dia, kerana rakaat itu tidak dihitung untuk imam. Nanti lepas daripada imam bagi salam, tetap makmum kena tambah rakaat yang perlu ditambah, dan rakaat yang masbuk dia pun kena tambah juga. Kalau dia bagi pada rakaat yang kelima, kalau sembahyang 4 rakaat, dia kena tambah daripada salam imam 4 rakaat. Walaupun nampak dia buat dah serakaat, tapi rakaat tu tidak dikira kerana dia tinggal rukun sembahyang, iaitu baca Fatihah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sebenarnya ada beberapa perkara lagi. Nanti kita baca sikit lagi lah. Kita ambil masa sikit Ini jika sekiranya makmum masbuk tidak sibuk melakukan perkara sunat. Adapun jika makmum masbuk sibuk melakukan perkara sunat, atau makmum masbuk itu diam tanpa membaca Fatihah, sedangkan dia mengetahui apa yang wajib baginya ialah membaca Fatihah, maka wajib dia membaca Fatihah sekadar masa yang ia melakukan perkara sunat atau diam itu. Tadi dia masuk sembahyang, dia baca Fatihah lalu, dia baca benda-benda sunat dah. Tiba-tiba dia nak habiskan Fatihah, tu imam rakaat, maka dia kena terus rakaat bersama dengan imam. Adapun kalau dia masuk dalam sembahyang, dia baca doa iftitah dulu. Dia makmum masbuk, dia baca doa iftitah. Tiba-tiba tu imam rakaat, mesti dia kena baca sekadar tempoh yang dia baca sunat. Baca Fatihah sekadar tempoh dia baca sunat. Baik. Tu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni nanti kita akan hurah lepas daripada ni. Nanti sesi kedua kita akan hurah sikit lagi daripada ni, sebab dia sebenarnya kena hurah panjang juga yang kategori ni. Kita buka soalan sekejap. Kita ada lebih kurang 15 minit. Kita buka soalan, lepas tu nanti kita sambung dalam slot kedua, insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Ada tak soalan? Nak tanya? Gane? Okey, makmum masbuk kalau dia tinggal 2 rakaat, adakah dia kena ganti 2 rakaat? Okey. Dia gini, perkataan masbuk atau perkataan masbuk dia ada 2 maksud. Yang pertamanya, masbuk ni adalah orang yang tidak sempat membaca tempoh bacaan Fatihah ketika yang imam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, makmum masbuk maksud dia lain. Bukan hak ni. Makmum masbuk yang dia tidak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Maksudnya dia mari pada rakaat yang ketiga, mari kepada rakaat yang keempat. Okey, ini masbuk kategori yang kedua. Hak kategori kedua lain daripada kategori hak yang kita bincang ni. Lain. Jadi kalau dia saat itu makmum masbuk pada rakaat yang contoh dia mari pada rakaat yang ketiga. Okey, kita kata sembahyang zuhur, dia mari ke rakaat yang ketiga. Dia baca Fatihah rakaat yang ketiga. Jadi dia ni nisbah kepada dia tidak sempat rakaat pertama dengan imam masbuk. Tetapi oleh kerana dia sempat baca Fatihah bersama dengan imam dalam rakaat ketiga, dinamakan muwafiq. Sebab dia perkataan masbuk ada 2 maksud. Masbuk tinggal rakaat dengan tu imam lain, masbuk dah Fatihah lain. Yang kita bincang dah baca Fatihah. Jadi kalau dia mari pada rakaat yang ketiga, okey, maka dia dang rakaat ketiga. Lepas tu dia dang rakaat yang keempat. Jadi bermakna dia dang 2 rakaat. Maka lepas daripada salam imam, dia kena tambah 2 rakaat lagi. Hal tu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Sepakat ulama mengatakan begitu. Baik. Wallahu a'lam. Jelas Okey, ada lagi soalan lain? Dia kebiasaannya kalau baca biasa, baca macam biasa, tu imam dah baca laju, semua kita mau muwafiq. Dia terjadi masbuk ketika tu imam baca laju. Okey, boleh faham kan? Kata imam baca laju, lepas tu tengok dia baca dah a'udzubillah. Kalau dia baca a'udzubillah, maka tempoh hok laju saat ni tu tidak cukup untuk Fatihah yang sederhana. Kita boleh dengan tempoh yang dia baca a'udzubillah. Lepas tu lepas daripada dia baca waladhdallin, dia baca dah amin. Okey, jelas kan? Jelas tak? Kita tak faham lagi. Okey, sekarang ni muwafiq dengan masbuk berlaku pada setiap rakaat.
dan berlaku pada setiap rakaat. Kalau untuk imam sembahyang biasa, dan kita tahu bahawa setiap rakaat imam mesti tu imam kena baca Fatihah. Tu imam baca Fatihah macam biasa, maka jelah makmum setiap rakaat adalah muwafiq. Nampak kan? Dan kan tu imam baca Fatihah macam biasa. Ketika mana bertukar ataupun bila kau bertukar makmum daripada muwafiq kepada masbuk, ketika tu imam baca laju. Tu imam jenis baca laju, barulah situ kita kira. Okey, jelas. Kalau tu imam baca macam biasa, tak ada masalah. Jelas tak? Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Soalan dia ialah makmum mufarakah dengan imam, selepas itu dia pun akhirnya dengan imam kepada imam. Boleh tak? Okey, soalannya boleh tak setelah daripada makmum mufarakah dengan imam, lepas tu dia nak ikut imam mula, boleh ke tak? Daripada segi hukum dibolehkan, ini masalah. Kita sembahyang, lepas tu kita tengah-tengah sembahyang, imam dibolehkan. Kita tak kabur comel ke tak? Daripada sudut comel, tak comel. Sebab dalam masalah ni ada perbezaan pandangan. Tapi daripada segi hukum dibolehkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah kerana bunyi-bunyi ada sahabat dia, puak Ansar, berlaku pertelingkahan. Jadi Rasul nak pergi ke kampung tu untuk mendamaikan sahabat-sahabat dia. Sebelum daripada Rasul keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Bilal bin Rabah sebagai muazzin Rasulullah. Masa tu sembahyang Asar. Sebelum sembahyang Asar, Rasul kata kalau Asar kat pergi, hamba balik lewat. Ini maksud daripada perkataan Rasulullah lah. Rasul cakap Arab. Ini maksud. Jadi maksud daripada perkataan Rasulullah. Rasul kata kalau hamba balik lewat, qamat, lepas tu suruh Abu Bakar di. Jadi secara kebetulan sampai sana apabila sahabat tengok Rasul mari, maka sahabat ra'i Rasulullah, muliakan Rasulullah, buat makan apa semua sekali, jadi lambat Rasul sampai. Jadi bila bin Rabah tengok masuk Asar, lambat sampai, maka bila bin Rabah pun qamat, lepas tu suruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Tengah-tengah semayang, sahabat-sahabat ikut Abu Bakar. Tengah-tengah semayang Rasul sampai. Rasul pun celah masuk duduk betul-betul belakang Sayyidina Abu Bakar. Maka tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah kalau Rasul ada orang lain jadi tu imam, Rasulullah jadi tu imam. Maka sahabat-sahabat yang berada tengok Rasul siapa pakai tepuk isyarat kepada Abu Bakar, Rasul ada belakang tepuk, maka Sayyidina Abu Bakar pun tengok bunyi kepah saat itu, maka dia pun keling sikit tengok Rasul ada belakang. Tetapi Rasul tetap mengisyaratkan dengan supaya Abu Bakar suruh Abu Bakar duduk tempat dia. Tetapi Abu Bakar tetap undur. Abu Bakar undur, maka Rasulullah mengambil alih tempat Abu Bakar. Benda yang kita nak kabur di sini. Pada peringkat awal, sahabat Rasulullah ikut Abu Bakar. Tapi tengok tukar tu imam, benda sahabat Rasulullah ikut Rasulullah. Maksud dia mengikut imam di tengah-tengah sembahyang. Okey, boleh faham kan? Sebab tu dalam kitab fiqh disebut lagu mana? Boleh daripada segi hukum kalau kita sembahyang seorang, tiba-tiba tengah sembahyang tengok ada jemaah, kita masuk dalam jemaah tersebut niat menjadi makmum. Pada permulaan kita sembahyang niat seorang, lepas tu kita jadi makmum. Jadi bagi makmum yang niat mufaraqah, lepas tu duduk semata dia nak ikut balik tu imam, boleh ke tak? Atas pandangan sebahagian daripada ulama dibolehkan. Kita tidak kabur pandangan ni berlaku kesepakatan. Kita kabur atas pandangan sebahagian daripada ulama. Ada kau comel? Tak comel. Wallahu a'lam.